sepanjang menjadi pendidik. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan juga selamat petang kepada semua. Saya seperti yang diperkenalkan oleh Dr. Kamarul. Terima kasih Dr. Kamarul. Dr. Mazharul, minta maaf. Saya Nur Azlina binti Sumailan. Sekarang ini mengajar di Sekolah Kebangsaan Seri Bido. Sebenarnya saya bukanlah seorang guru yang cemerlang seperti mana cikgu atau Dr. Mazharul katakan tadi. Saya hanya ingin berkongsi pengalaman tentang apa yang berlaku sepanjang PDPR. Dan saya sebenarnya telah mengajar lebih kurang 13 tahun. 13 tahun, dan option ataupun pilihan ataupun yang mata pelajaran utama saya mengajar adalah matematik. Tahap 1 dan tahap 2, tapi lebih kepada tahap 1 lah. Lebih kepada tahap 1. Setakat ini 3 buah sekolah termasuk Seri Bido, termasuk Sekolah Kebangsaan Seri Bido. Pertama sekali adalah merupakan Sekolah Kebangsaan Sungai Tisang di Sarawak, di Bintulu, Sarawak. Dan kemudian saya berpindah ke Sekolah Kebangsaan Kampung Poh. Sekolah Kebangsaan Kampung Poh sebelum dipindahkan lagi ke Sekolah Kebangsaan Seri Bido. Jadi sedikit itu sajalah tentang diri saya. Baik, okey. Terima kasih kepada panel pertama. Nampak tu betapa mulianya tugas sebagai pendidik di mana kita dah beri anugerah cemerlang pun masih lagi rendah diri tu masih menebal kalangan guru. Jadi itulah, guru ni seperti apa orang kata, umpama lilin. Puji-pujian tu nombor 2. Yang penting anak muridnya dulu. Okey, itulah cikgu kita sekarang yang begitu komitmen. Okey, tak berapa masa lagi kita berkenalan pula dengan panel kedua kita. Okey, untuk memperkenalkan diri beliau dan pengalaman beliau dalam dunia pendidikan. Okey, saya dengan ni penyemput, silakan panel kedua. Baik, terima kasih Puan Moderator Dr. Mazharul Hassan bin Muhammad Hanafi, seorang yang segak bergaya berkaliber, insyaAllah. Baik. Okey, kata orang kalau tak kenal maka tak cinta. Tapi bila dah kenal, jangan sampai jatuh cinta dengan saya. Saya ni dah berpunya. Okey. Baik, jadi seperti yang di atas e-poster, itulah saya, Cikgu Muhammad Lufti bin Muhammad Zamhuri. Jadi ini merupakan tahun ke-8 saya dalam perkhidmatan. Rasanya kalau dibandingkan dengan Cikgu Azlina dan Cikgu Sahiran lebih lama Baik, lama sikit lah. Jadi saya baru 2 sekolah dalam perkhidmatan. Tapi saya rasa saya menang 1. Guru besar yang paling banyak, seramai 7 orang. Okey, jadi itu sedikit. Saya kini mengajar di SK Selekoh, sebuah sekolah di daerah Bagan Datuk di bawah seliaan PPD Bagan Datuk. Okey, saya mengajar subjek matematik, option matematik, PJ dan bahasa Inggeris. Jadi saya diberikan peluang untuk sebenarnya diamanahkan untuk mengajar kelas tahun 6 matematik dan diberi pilihan doktor untuk mengajar subjek bahasa Inggeris di tahap 1. Jadi saya pilih tahun 2. Dan ada lagi lah subjek lain, biasalah kita di sekolah rendah ni subjek RBT dan sebagainya. Saya berpeluang dalam tempoh 8 tahun ini mengajar semua kelas. Jadi itulah sedikit doktor. Doktor, saya tak boleh, sebenarnya saya rasa gemuruh sikit doktor hari ini. Tapi doktor, saya juga tak dapat sorokkan perasaan teruja saya, di mana saya sekali lagi kembali ke fakulti yang saya cintai doktor, Fakulti Pembangunan Manusia, walaupun hanya sekejap untuk kita berdiskusi. InsyaAllah ini adalah satu fakulti yang disegani, diyakini dan sangat hebat, Fakulti Pembangunan Manusia. Kembali kepada Tuan Moderator. Baik, okey, terima kasih kepada Cikgu Lufti nampak tu. Satu, walaupun tak lama, tapi bukan orang kata istilah budak-budak sekarang kan. Pelajar-pelajar kita bukan kaleng-kaleng lah.
7 orang guru besar. 7 orang guru besar. Bayangkan 7 orang guru besar yang dapat cikgu yang cemerlang macam ni. Mungkin Allah. ada antara yang sedang menonton ni, peserta kita mungkin daripada 7 orang tu mungkin adalah 7 orang guru besar tu kan. Yang akan melihat bekas anak buah dia berada di sini. Okey, samping tu juga terima kasihlah kerana mempromosikan Fakulti Pembangunan Malaysia Okey, pada pelajar hadirin yang yang di alam maya ni sekarang. Sambil tu saya promote jugalah, sambunglah belajar di UPSI, Universiti Nombor 1 Pendidikan. Kita dah ada seorang cikgu tadi dah mempromosi dan nampak gambaran betapa UPSI ni macam mana. Okey. Baik, tadi saya sempat juga bersembang dengan Cikgu Lufti pagi tadi sebentar tadi. Yalah, beliau tu banyak dia mengatakan banyak subjek yang dah ajar. Okey, jadi pada saya itulah seorang cikgu. Okey. Bagi apa saja insya-Allah jalan. Bagi apa saja insya-Allah. Kalau bagi tepung macam-macam dia boleh buat kuih. Jadi di sekolah pun sama. Kalau pentadbir tak yakin dengan Cikgu Lufti, cikgu pentadbir takkan bagi dia tanggungjawab. Okay, di sini kita nampaklah betapa keterselahan lah Cikgu Lufti ni di sekolah tersebut lah. Walaupun dua sekolah tapi 7 orang guru besar. Macam saya dulu bekas guru juga. Saya cuma ada lebih kurang 4 orang 5 orang saja guru besar. Tapi Cikgu Lufti lagi champion lah 7 orang. Okey, baik, kita terus kepada panel kita yang ketiga. Datangnya jauh juga ni saya pun tak tahu juga sekolah ni macam mana. Okey, sama seorang lagi guru cemerlang pada petang ini, Cikgu Syahiran. So saya dengan ini menjemputlah Cikgu Syahiran perkenalkan diri dan berkongsi pengalaman bekerja. Kalau kita lihat 2 orang panel tadi memang sangat luar biasa. Okey, terselah kecemerlangan mereka. Okey, saya dengan ini mempersilakan Cikgu Syahiran untuk memperkenalkan diri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga baginda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada tuan moderator hebat Dr. Mazarul daripada UPSI. Dan terima kasih juga atas jemputan untuk kami kemari untuk berkongsi pengalaman dan juga pendapat di sini. Okey, saya Cikgu Syahiran Syahiran binti Safini, seorang guru pemulihan khas daripada Sekolah Kebangsaan Raja Pemulihan khas selama 11 tahun bermula dari tahun 2009 sehingga sekarang lah. Dan saya mula berkhidmat di Perak selama 7 tahun dan berkhidmat di Kuala Kangsar 4 tahun. Dan sebelum itu saya pada awalnya dihantar ke Selangor iaitu Rawang. Bersekolah di Rawang, mengajar di Rawang selama 5 tahun. Okay. Jadi saya ni bukanlah sehebat yang dibuat-buatkan sebentar tadi dua lagi rakan ini memang ternyata hebatlah bandingan saya ni. Saya dulu diberi latihan sebagai KPLI di IPGN Campus Ipoh ataupun sebelumnya dikenali sebagai Institut Perguruan Ipoh. Kenapa saya memilih bidang pendidikan ni? Kerana rasa cenderung untuk membantu anak-anak yang memerlukan bimbingan menarik saya dan menjerumuskan saya ke bidang pendidikan ini. Itu saja sedikit tentang diri saya. Okey, baik. Terima kasih kepada panel kita ketiga. Seperti juga tadilah kita lihat panel ahli-ahli panel kita sangat, orang kata rendah diri tu, rendah sangat merendah diri. Tapi betul lah. Cikgu ni dia tak ada hero lain. Apa-apa anak murid dia dulu. Okey? Cemerlang, memang cemerlang lah. Anugerah ke apa tu mereka memang akan kejar, tapi tak adalah nak di lambung-lambung, dia orang tak suka. Dia roh guru dia sangat kuat. Apa-apa kemenjadian murid dia dahulu. Apa-apa murid dahulu. Okey, begitu jugalah tempoh pandemik sekarang pun kalau kita lihat cikgu, okey, saya dengan ni lah, saya mewakili ibu bapa
mungkinlah satu Malaysia lah dengan ini mengucapkan terima kasih lah kepada semua pendidik-pendidik kita di Malaysia Walaupun kalau kita lihat macam-macam ada komen-komen negatif tentang perjalanan PDPC sekarang ni, tapi cikgu tetap tenang. Okey, kalau dilayan sangat nanti tak jadi murid-murid. Okey, itulah pengorbanan sebagai seorang guru pendidik. Walaupun kena mendidik anak murid dia, mereka juga perlu mendidik anak sendiri juga. Itulah cabarannya. Jadi saya sangat, orang kata sangat bersyukurlah dengan pendidik-pendidik kita di Malaysia, dan saya sangat menghargai. Dan saya di sekolah anak saya pun saya akan cubalah apa yang mampu untuk bantu kan. Kita faham zaman Covid ni semua pihak tidak selesa. Okey, dan pada saya tak sukalah kalau kita nak menuding jari salah tu ni salah, cikgu ni salah, cikgu ni buat tak betul. Okey, kita yang tahu betul tolong cikgu. Itu sebenarnya, bukan kita nak menuding jari. Kita datang ke sekolah atau call, telefon pun tak habis, cakap apa yang boleh kita bagi bantuan. Okey, macam ada silah lah. Bukan apa negara nak bagi kat kita. Kita kena cakap apa yang kita boleh bantu untuk negara. Itu juga dalam pendidikan. Patutnya kalau kita tanam ibu bapa ni, saya mewakili ibu bapa lah. Saya lantik saya lah pada petang ni mewakili ibu bapa. Sekarang kita sebagai ibu bapa, kita akan tanya cikgu apa yang kami boleh bantu cikgu untuk membantu cikgu dalam mengajar anak-anak dalam tempoh sekarang. Memang semua tak selesa. Semua macam duduk rumah tak betul, cikgu duduk sekolah pun salah, panggil anak ke sekolah salah, anak di rumah salah. Habis cikgu nak duduk kat mana? Saya pun tak pasti lah. Takkan cikgu nak duduk di langit jadi kerajaan langit. Itulah. Jadi kita sebagai parent ni pada saya sepatutnya apa saja masalah kita boleh bincang bincang baik-baik. Cikgu pun manusia, cikgu tu ada hati perasaan. Mereka pun ada anak. Mereka lagilah kita faham macam-macam. Cikgu ni kalau boleh dibelah banyak, memang dia akan belah banyak. Satu untuk sini, untuk sana. Okey. Jadi itulah, saya dengan ni saya sangatlah, saya mewakili ibu bapa sekali lagi cakap, saya ucapkan terima kasih cikgu. Walaupun hari guru lambat lagi. Pada saya hari-hari hari guru. Okey, kita kena support guru. Lihat bila guru mengajar di sekolah, kita komplain macam-macam. Bila kena Covid, kemahannya ibu bapa yang banyak komplain ni telan balik kata-kata. Duduk di rumah pun dah komen dekat dalam Facebook, IG. Oh, tak tahan, anak aku bila nak masuk sekolah balik. Kan? Cikgu dekat sekolah, anak murid betapa ramai. Ini kalau kita ibu bapa kat rumah, anak seorang dua yang bersekolah pun kita dah macam yalah, garang ni lain macam kan. Baik. Kita teruskan pada segmen kita kedua. Tadi kita pun dah berkenalan dengan ahli independen kita yang cemerlang sangat cemerlang, yang sangat merendah diri, tapi ilmu penuh di dada. Pengalaman saya ceritalah. Kalau mereka kata 8 tahun tu umpamanya lah 80 tahun sebenarnya bukan biasa-biasa sebenarnya. Setuju Cikgu Lufi 8 tahun tu bukanlah kita kata istilah yang yang sekejap. Mereka ni semua cemerlang, gemilang dan terbilang. Memang mantap. Okey, orang kata sekarang mantul. Okey, petang-petang ni kita santai saja. Kita teruskan segmen kedua. Kita lihat pula tadi mereka masing-masing dah perkenalkan diri, kita dah kenal. Nanti mungkinlah kalau siapa nak add mereka dalam grup IG ke Facebook, nanti bolehlah personal kot. Tambahkan subscribe lah. Mungkin ada antara cikgu panel kita ni pun dah jadi YouTuber. Bila adanya PDPR ni, cikgu-cikgu kita macam-macam kan. Jadi kita kena support, kita subscribe kan, support cikgu. Okey, kita ke soalan seterusnya. Tuju kepada Cikgu Azina dahulu. Okey, Cikgu Azina okey Ya, boleh. Cikgu Azina ni paling jauh dengan UPSI. Jauh tidur. sangat. Kalau lihat dalam peta tu dia sebelah daerah. Kami daerah Mualim, Cikgu Azina di daerah Batar Padang. Tapi specialnya Batar Padang dan Mualim, PBD kami masih sama di Tapah. Betul. Okey, kalau kita nak pergi ke Merah Highland tu, kalau naik pada Tapah, kita akan lihatlah belah kanan tu PBD. Okey, PBD Tapah. Okey, Cikgu Azina, soalan kedua saya boleh tak cikgu ceritakan sikitlah pengalaman cikgu dalam PDPR. Mungkin di luar sana nak tahu apa benda tu PDPR. Sebut PDPR ni nombor plate kereta ke? Ada silah lain ke kan? Okey, kemudian apakah amalan terbaik yang cikgu boleh kongsikan bersamalah tentang PDPR. So, saya jemput Cikgu Azina. Okey, terima kasih kepada Dr. Mazharul.
Sebenarnya PDPR ni adalah singkatan daripada perkataan pengajaran dan pembelajaran di rumah. PDPR. Terdapat dua version sebenarnya atau dua versi yang telah dikeluarkan oleh KPM. Yang pertama adalah pada 2 Oktober 2020 dan yang terbaru adalah pada 2 Februari 2021. Kedua-dua manual PDPR ini sebenarnya adalah sebagai panduan kepada guru-guru untuk melaksanakan PDPC semasa wabak COVID-19 melanda. Ketika itu semua sekolah ditutup. Murid-murid berada di rumah. Jadi ibu bapa akan membantu murid-murid di rumah belajar bersama dengan guru, dengan bimbingan lah. Dan PDPR ni sebenarnya adalah ataupun boleh dikatakan sebagai satu panduan alternatif kepada guru-guru untuk menjalankan PDPC dalam norma yang baru. Kita ada satu panduan lah, maksudnya tak adalah orang kata sembrono saja cikgu-cikgu buat PDPR ni. Dan ada 3 kaedah sebenarnya yang telah digariskan dalam manual PDPR 1 dan 2 sama saja. Ada 3 kaedah, iaitu kaedah online ataupun atas talian, kaedah offline luar talian dan juga kaedah offsite. Dan secara rambangnya lah saya rasa di Perak ini kebanyakan sekolah menjalankan 2 kaedah, iaitu kaedah online dan juga kaedah offline. Kita setahu saya tidak ada kaedah offsite. Sebab kaedah offsite ni dia berjalan ataupun dilaksanakan dengan satu surat siaran. Maksudnya apabila ada arahan ataupun ada berlaku bencana, baru ada satu keluar surat siaran yang akan menjadikan satu premis lain sebagai satu sekolah macam itulah. Tapi kita tidak ada. Semuanya murid-murid berada di rumah masing-masing. Murid-murid tidak berada di premis yang lain untuk belajar. Jadi sepanjang PDPR, yang sebenarnya PDPR ini secara rasminya adalah pada 19 November. Manual PDPR yang secara rasminya digunakan pada 19 November 2020. Walaupun pada ketika itu PKP telah berlaku atau telah berjalan pada 18 Mac 2020. Ketika itu tidak ada sebarang satu panduan yang lengkap. Tidak ada sebarang satu panduan yang lengkap untuk guru-guru menjalankan PDPR. Maksudnya segalanya adalah berdasarkan kepada keperluan cikgu tu yang merasakan bahawa murid dan juga arahan lah sebenarnya murid perlu belajar ketika PKP berjalan. Ketika PKP murid berada di rumah. Jadi ketika itu berlakulah orang kata pembelajaran di rumah. PDPR. Sepanjang PDPR ini pada saya lah secara peribadinya saya memang menjalankan 2 kaedah itu, online dan juga offline. Kerana pada saya kedua kaedah ini adalah merupakan satu kaedah yang terbaik. Digabungkan. Offline ni biasanya kita akan beri kepada murid-murid yang semualah. Semua akan mendapat yang samalah offline. Modul pembelajaran diberikan berdasarkan kepada keperluan. Dan kemudian barulah kita ni akan mengajar melalui online, iaitu menggunakan medium-medium seperti Google Meet. Ketika inilah orang kata tercetusnya fenomena semua guru-guru belajar memajukan diri sendiri. Ketika ini masing-masing belajar untuk menggunakan ICT, sama-sama meningkatkan diri.
belajar, orang kata kita sama-samalah berkongsi pengalaman. Dan saya rasa pendekatan yang digunakan, dua pendekatan yang saya gunakan, yang telah digunakan adalah pendekatan yang sangat terbaik. Walaupun terdapat beberapa orang kata mungkinlah sebab bila kita melibatkan ICT, maka akan terlibatlah juga kekurangan dari satu pihak. Tapi walau bagaimanapun pembelajaran PDPR dapat disampaikan sebenarnya dengan lebih baik. Kalaulah kata kita gunakan sahaja satu, pada pendapat saya PDPR ini sepanjang PDPR kalau kita gunakan satu sahaja kaedah, kemungkinan besar pencapaian murid tidak dapat dinilai dengan lebih jitulah, dengan lebih tepat. Sebab bila kita bagi modul ataupun kita bagi latihan secara offline, murid-murid yang di rumah akan dibimbing. Memang kita ada sediakan satu nota yang lengkap, langkah-langkah yang lengkap. Tetapi bila berada di rumah, kebanyakannya dibimbing oleh mak dan ayah. Memang PDPR memerlukan kerjasama ibu bapa. Ketika inilah keluar ataupun orang kata ada satu dia ada satu ayat yang mengatakan bahawa setiap rumah sekarang adalah merupakan sekolah. Dan ibu bapa menjadi guru. Jadi maknanya ibu bapa berkongsi tanggungjawab dengan guru untuk sama-sama memajukan anak masing-masing. Itu untuk PDPR lah pada saya, pengalaman sepanjang PDPR yang telah berlaku sebelum ni. Baik. Okey, terima kasih kepada Cikgu Azrina. Okey, lihat di situ walaupun diberi pilihan antara online atau offline, inilah kita namakan cikgu cemerlang. Kita guna dua-dua. Apa yang ada, kalau ada empat kita akan guna. Itulah cikgu. Cikgu dia suka explore, dia cuba. Itulah macam cikgu. Pendidik kan. Kalau cikgu tak tahu, nanti murid-murid pula petikaikan. Cikgu ini boleh lah. Tapi sekarang ni cikgu kita memang hebat. Kita bagi 4, kita nak 4, cikgu ni akan bagi 6, 7, 8, 9. Lebih kan. Betapa hebatnya cikgu sekarang. Okey, saya setujulah dengan istilah yang diberi oleh Cikgu Azrina tadi. Kalau sebelum ni kita biasa dengar rumahku syurgaku, kan? Lepas ni ya, Rumahku sekolahku. sekarang ni kita dah tukar. Kita tambahlah, bukan tukar, yang asal tu kita biar, kita buat baru. Pergi kedai frame buat yang baru, kita buat nama setiap rumah adalah sekolah ataupun rumahku sekolahku. Dan ayahku ibuku cikguku. Okey. Baik, kita teruskan lagi. Yalah, kita dengar pula apa pula pandangan daripada panel kita yang kedua pula, Cikgu Lufti kan. Kita nak dengar juga daripada di sebelah Selekoh ni. Cikgu SK Selekoh, bukan yang Selekoh Okey. Kita dengar pula apa perkongsian daripada Cikgu Lufti berkaitan dengan amalan terbaik lah PDPR, pengalaman beliau sepanjang PDPR ni berlangsung. Okey, saya dengan ni silakan Cikgu Lufti. Baik, terima kasih Tuan Moderator Dr. Mazharul. Okey, pengalaman untuk bercerita tentang pengalaman terlebih dahulu PDPR, saya ingin mengucapkan tahniah dulu kepada seluruh guru di Malaysia, kepada semua guru di seluruh Malaysia kerana berjaya dalam PDPR 1.0 dan juga PDPR 2.0. Okey, suka saya sebutkan, mengulas kembali apa yang disebut oleh Cikgu Azrina tentang definisi operasi dalam talian. Jadi di sekolah, kebanyakan sekolah memang buat dalam talian dan luar talian. Saya sendiri mendapat maklumat di Bagan Datuk, BPD Bagan Datuk tidak ada sekolah yang melakukan offside. Tapi di negeri Perak, saya sendiri tak pasti. Okey,
Jadi dalam talian ini, di mana kita menggunakan peranti yang ada capaian internet, okey, dan berlaku pada masa yang sebenar. Okey, jadi antara contohnya adalah Google Classroom, contoh-contoh lain saya sebut EduWeb TV, aplikasi Delima, ya, kerana setiap murid telah ada doktor ID peribadi Delima. Okey, Google Meet, saya juga menggunakan Telegram voice chat, ya. Kenapa menggunakan Telegram voice chat? Kerana dia saya bukanlah nak promote Telegram, tapi Telegram voice chat, Telegram ni dia ada banyak fungsi, ya. Jadi bila kita gunakan Telegram voice chat, dianya menggunakan penggunaan data yang lebih rendah berbanding dengan Google Meet. Dia online, ya. Kemudian untuk kaedah luar talian masih lagi menggunakan peranti, menggunakan peranti, ada internet atau mungkin tidak ada internet, tetapi tidak berlaku pada masa yang sebenar. Sebagai contoh, misalnya di sekolah ada murid-murid yang berkongsi peranti, ya, mereka ada peranti, ada capaian internet, tetapi tidak boleh online pada masa yang sebenar. Jadi ini kita istilahkan sebagai luar talian. Okey, jadi ini adalah yang termaktub dalam manual PDPR 2.0, okey, yang di atas surat siaran 2 Februari 2021. Okey, kemudian sedikit lagi pengalaman melalui PDPR ini sememangnya memberikan peluang pada guru untuk menjadi lebih kreatif. Seperti yang Dr. Mazrul sebutkan tadi, ya, mungkin cikgu-cikgu ini peluang menjadi YouTubers. Ya. Memang ya, saya fikir cikgu Sairan pun ada, ya, buat video, ya. Saya ada tengok. Okey. Walaupun video yang kami buat, doktor, tidaklah sehebat, mungkin ada guru-guru lain lagi yang lebih hebat dalam melakukan video. Tapi kita nak bagi tahu di sini, ini telah memberi peluang pada kita untuk jadi lebih kreatif, ya, dalam PDPR. Jadi sebenarnya murid-murid ni bukan apa. Apabila dia tengok kita sendiri dalam video, dia rasa gembira, cikgu Syairah, ya. Kadang-kadang PKP dia rindu dengan cikgu-cikgu dia. Kadang dia tengok, cikgu Lufti hantar video. Waktu PKPB ni nampak kembang sikit cikgu Lufti ni. Kadang dia nak tengok benda tu je. Kan? Okey. Jadi memang saya sendiri banyak menghasilkan video mengikut kesesuaian murid-murid saya sendiri, tahap mereka sendiri. Jadi itulah sedikit pengalaman doktor kalau nak dikongsikan. Kembali kepada Dr. Mazrul. Baik, okey, terima kasih kepada Cikgu Lufti. Betul juga, sekarang ramai jugalah cikgu-cikgu yang jadi YouTuber. Suka saya ambil perkataan tadi yang murid-murid rindukan cikgu. Mungkin Cikgu Lufti ni hot. Saya rasa Cikgu Lufti ni bukan saja cemerlang di kalangan JPN, PPD, tapi juga di mata pelajar-pelajar dia sendiri, kan? Sebab tu mereka ternanti-nantikan next kan, apa video baru Cikgu Lufti, kan? Mereka ingin tahu perkembangan macam Cikgu Lufti kata berkembang tu, itu bukanlah kita tak mampu nak menghalangnya. Kita tak berdaya nak menolaknya, sebab tempoh ni kebanyakan orang semua bukan saja jadi YouTuber dalam PDPC, dalam pendidikan, ada juga yang jadi YouTuber masakan. Cikgu pun hebat juga mengajar, memasak, menjahit, kan. Sangat kreatif. Ramai je lah. Betul juga kata Cikgu Lufti, di mana dalam tempoh sekarang ni, cikgu, siapa kata cikgu kita tak kreatif? Itu yang saya sangat panas bila orang kata cikgu kita talk and chalk. Mana ada chalk dah sekarang, kan? Kita semua dah pakai semua teknologi sekarang. Dah future semua macam kita sekarang ni lah, future classroom. Okey, sekarang cikgu sekarang pun sama. Kalau orang berlari, mereka dah naik motor lagi laju. Orang naik motor, dia naik kereta lagi laju. Okey, itulah cikgu. Cikgu sekarang memang sangat kreatif, kan. Jadi itulah saya ucapkan, memang jasa cikgu ni memang kita tak boleh nak balas. Okey, kita cuma boleh balas dengan terima kasih. Doakanlah cikgu-cikgu kita di Malaysia ni berada dalam keadaan sihat, dijauhi daripada COVID. Sebab kita ni tak simpang lah, daripada cikgu kita ni positif COVID, takut nanti lumpuh sekolah kita, minta simpang, kan. Jadi itulah pengalaman daripada Cikgu Lufti tadi. Betul, cikgu sekarang pun memang sangat, orang kata dah
memang mereka ni, cikgu kita ni celik IT, tapi datangnya COVID, bertambah apa orang kata, dari segi teknologi tu memang dah mantap gila lah kan, kita cakap mantap sangat. Okay, sangat terbaik. Okey, itu tadi perkongsian daripada Cikgu Lufti amalan pengajaran dia dalam tempoh COVID ni. Sekarang kita dengar pula pengalaman daripada Cikgu Sairan. Cikgu Sairan ni adalah cikgu pemulihan khas pemulihan khas. Macam tadi Cikgu Azina dia kepada tahap 1 ya. Ya. Manakala Cikgu Lufti ni orang kata kepakaran dia tahap 2. Nah, cikgu ni tak 1, 2 memang terror, tapi dia fokus lah sebab pentadbir pun akan fokuskan mereka. Jadi panel kita ketika Cikgu Sairan ni kita ambil daripada kita nak berkongsi lah cerita daripada pengalaman cikgu pemulihan khas dalam tempoh PDPR ini. Okey, saya dengan ni mempersilakan Cikgu Sairan berkongsi sedikit lah pengalaman dalam PDPR dan amalan pengajaran ni yang berlangsung sepanjang tempoh semasa ni lah. Okey, dipersilakan. Baik, terima kasih pada Tuan Moderator. Sebelum saya mulakan dengan lebih lanjut, suka saya kongsikan kepada semua di saat kita berjuang untuk melandaikan lekuk COVID-19, kita sebagai guru juga berjuang memikirkan bagaimana cara yang fleksibel dan sesuai dalam memastikan kesinambungan pembelajaran anak-anak didik kita, terutama murid pemulihan yang masih belum menguasai sepenuhnya kemahiran membaca dan juga menulis. Jadi hal ini amat membimbangkan para guru dan juga ibu bapa sendiri. Pelbagai isu timbul dalam kita melaksanakan pengajaran dan juga pembelajaran secara tidak bersemuka. Pilihan yang terdapat pada masa itu memang 3 itu ada, tetapi rata-ratanya menggunakan Google Meet kerana masih ingin nak bersemuka dengan murid. Namun penyertaan apabila dijalankan Google Meet ini, penyertaan murid adalah sangat rendah dan tidak memberangsangkan. Selain dengan komitmen yang tidak dapat diberikan sepenuhnya oleh ibu bapa. Jadi kenapa ia terjadinya begitu? Apabila dilihat semula lokaliti di sekitar sekolah, lebih kurang 80% adalah keluarga dari golongan B40. Maka peruntukan peranti untuk murid itu adalah sangat terhad. Jadi ada yang terpaksa berkongsi peranti dalam satu keluarga dan peranti yang digunakan itu pula peranti ibu bapa. Jadi ibu bapa pula bekerja semasa pelaksanaan PDP tersebut. Jadi di samping itu juga tak ada suasana pembelajaran di rumah itu sendiri, menyebabkan kurangnya motivasi murid untuk belajar di rumah. Ibu bapa yang bekerja pula tak dapat nak berikan sepenuh perhatian kepada pembelajaran anak-anak. Suasana belajar yang tidak kondusif di rumah, tiada sudut-sudut tertentu untuk mereka belajar dengan selesa. Murid tidak dapat belajar dan menulis dengan postur badan yang betul. Bila dia tak menulis dengan postur badan yang betul, menyebabkan murid-murid ni dia cepat penat. Bila penat je, memang hilang mood nak belajar. Terutama murid pemulihan ni, kita tahu dia punya attitude dia macam mana untuk belajar ni. Jadi, tercetusnya idea apabila kami guru-guru Sekolah Kebangsaan Raja Perempuan Mezwin, guru pemulihan khas, guru pusat sumber, guru bimbingan dan kaunseling duduk bersembang bersama-sama untuk wujudkan satu sudut belajar di rumah murid, dan kita namakan program ini sebagai program My Little Home Library. Saya menyambut baik idea ini dan saya sanggup meletakkan murid pemulihan saya sebagai sasaran. Murid yang kita pilih pula dari kalangan murid tahun 3, sebab murid tahun 3 ni memang seharusnya 100% menguasai kemahiran. Jadi cumanya pada permulaan ini kita sasarkan 5 orang sahaja dulu. Jadi bila kita suarakan kepada pentadbir memberikan sokongan yang sangat padulah atas idea ini, dan kita minta juga kerjasama daripada PIBG. Sebab PIBG ni lebih rapat dengan
penduduk di sekitar. Okey, jadi sebenarnya objektif asal program ini yang kita cadangkan ini adalah sebagai alternatif. Sebab dia datang daripada pusat sumber sebenarnya. Alternatif untuk murid teruskan membaca walaupun tidak dapat hadir ke pusat sumber sekolah. Kemudian kita nak membina generasi yang suka membaca. Kemudian kita nak beri galakan dan motivasi supaya belajar dengan selesa di rumah. Sebab tu kita nak sediakan tempat tu. Kemudian membantu menyediakan murid tempat belajar yang selesa. Jadi kita bawa pusat sumber tu ke rumah. Macam itulah seolah-olahnya. Jadi kita sasarkan keluarga dari golongan P40 tersebut. Jadi kita libatkan PIBG untuk sama-sama kita mainkan peranan bersama-sama. Sekarang sekolah dah mainkan peranan, kita libatkan PIBG dan akhirnya kita libatkan ibu bapa itu sendiri. Macam tu. Kita hubungi keluarga yang terpilih dan mereka menyambut baiklah pakej yang kami sediakan ini, iaitu rak buku, bahan bacaan, buku-buku yang ada colour-colourful sikit. Kemudian meja kita bagi supaya sebab kisahnya postur badan tadi kita nak betul. Jadi semuanya ini kita minta sumbangan daripada PIBG lah, supaya dia berbalik kepada murid. Okay. Jadi apabila kita pergi hantar pakej My Little Home Library ini ke rumah, semuanya menyambut baik kehadiran kami lah, terutamanya murid. Semuanya tersenyum saja. Dia sebenarnya dia rindu. Bila cikgu datang rumah tu dia sangat seronok, teruja. Terus dia pegang. Bila kita dah set up dekat ruang rumah tu, dia terus ambil, pegang dan baca. Memang suka sangat. Sebab dah lama benda ni. Jadi harapan kita adalah dengan adanya My Little Home Library ni, motivasi murid tu terus kekal untuk belajar. Dan keinginan dia untuk membaca tu terus terbina dalam diri murid-murid pemulihan lah, khasnya murid-murid saya sendiri. Setakat ni maklum balas yang diberi oleh murid-murid yang menerima pakej ini adalah sangat baik berbanding sebelum ini. Sebelum ni kalau kita buat Google Meet tu nak dapat 30% pun sangat susah. Sangat. Jadi mereka memberikan maklum balas dengan menghantar video, kemudian hantar gambar-gambar menggunakan sudut bacaan yang kita bagi tu. Dan bila kita tengok keadaan ni sangat menyeronokkan dan teruja juga kita pun. Jadi kita bercadang untuk teruskan program ini untuk 6 lagi murid seterusnya akan berlaku walaupun PKP ni dah habis. Kita akan teruskan. Sebab sangat menariklah pada saya sendiri. Kemudian seperti yang guru-guru lain tadi, 2 orang rakan tadi kata, selain pada program ini, apa yang dijalankan adalah kita menggunakan modul dan juga video. Maknanya modul beserta video lah. Apabila murid tak dapat ikuti PDPR secara online, kaedah offline lah. Itulah modul dan video tadi. Jadi video ni terlintas dalam kepala saja macam mana dia je yang dapat gantikan cikgu, saya rasa. Kan? Tak ada dah kaedah lain. Jadi lagi satu, pada saya video ini boleh diakses pada bila-bila masa, di mana sahaja. Asalkan ada internet. Boleh. Okey. Jadi dalam masa yang sama, pihak pentadbir sekolah memberikan sokongan padu dengan mewujudkan green screen studio di sekolah. Kami namakan studio tersebut Mazwin Digital Studio yang diadakan khas untuk guru-guru menghasilkan video pembelajaran. Memang teruja sangatlah guru-guru untuk menghasilkan video sendiri. Dan kita harapkan murid pun seronok sebab cikgunya sendiri, bab kata Cikgu Lufti tadilah, cikgunya sendiri yang ada dalam video tu, bukan kita tempel video orang lain. Macam tu. Jadi sepanjang itu kami diberi latihan dalam perkhidmatan dan juga PLC oleh guru yang berkemahiran. Ada beberapa orang guru yang berkemahiran. Jadi kita minta dia buat PLC untuk kita lah. Dan juga kita panggil bantuan daripada unit sumber teknologi untuk kita sediakan studio tersebut. Jadi dalam masa yang sama juga, guru yang ada kemahiran bangunkan satu platform agar semua bahan yang dihasilkan oleh guru-guru tadi dihimpunkan di situ dan kita panggil platform tersebut Mazwin E-Teaching Resource. Untuk memudahkan murid-murid mengakses bahan pengajaran guru di situ.
semua perkara baru ini wujud serentak secara tak sengaja. Jadi kami guru-guru memang rasa seronok sangat dan teruja apabila mengalami perkara-perkara baru yang macam ni. Di situ Jadi selain video, modul kita hasilkan dan di dalam modul itu kita letakkanlah link video dan ke QR code supaya boleh imbas saja. Jadi imbas dia keluar video cikgu. Berdasarkan modul yang kita buat tersebut. Maknanya video tu dia datang dengan modul sekali. Jadi setakat ini maklum balas yang diterima dengan kaedah ini memang sangat baiklah. Tugasan dan modul yang dibekalkan telah ramai yang ambil dah hantar berbanding sebelum ni. Sebelum ni kita nampak sendu je. Kan? Lepas dia kita buat semua ni penambahbaikan, nampaknya alhamdulillah lah ada peningkatan. Jadi sekiranya terjadi sekali lagi PKP ini, kita telah bersedia dengan adanya modul dari video-video ini. Dan insya-Allah takkan terhenti di sinilah. Jadi itu saja daripada saya. Okey, baik. Terima kasih kepada Cikgu Syahiran yang berkongsilah pengalaman sepanjang tempoh PDPR yang dilakukan. Nampak di situ kalau kita lihat, kita faham kalau murid kita pemulihan khas tu maksudnya dia kurang kemampuan lah sebenarnya untuk membaca, mengira. Dia memerlukan perhatian lebih. Jadi saya amat terharulah dengan tim-tim Cikgu Sairan sanggup pergi ke rumah. Nampak di situ kita nampak hubungan murid dengan cikgu tu sangat rapat. Sehingga kan bila cikgu datang ke sekolah, ke rumah mereka, betapa seronoknya. Terus ambil dan terus baca. Betapa murid-murid kita ni dahagakan ilmu. Okey. Yalah, itulah orang kita kata cikgu kita ni memang betul-betul hebat lah di Malaysia kan. Apa saja yang boleh nak dilakukan, mereka akan lakukan. Yang penting macam saya kata tadilah, title cemerlang dia letak nombor 2 tu atau dia simpan dulu dalam beg. Apa yang penting kemejadian murid-murid dia. Nampak di situ kalau kita lihat tadi Cikgu Mazwin kata, Cikgu Mazwin, maafkan saya Cikgu Syahiran, sekolah Mazwin. Kebanyakan murid-murid di situ adalah dari golongan B40. Kalau B40 kita faham lah, kita maklum lah kan. Latar belakang mereka pun yalah, banyak dugaan dengan COVID-nya lagi. Okey, dengan dugaan untuk menyediakan peralatan. Jadi satu, yalah, saya memang sangat menghargai lah apa yang diusahakan oleh pihak sekolah tersebut, sekolah Mazwin ni mana mereka ambil alternatif. Inilah pentingnya link hubungan yang rapat antara sekolah dengan persatuan ibu bapa dan guru. Saya selalu dengar lah sini kita katakan bila sebut PIBG, Persatuan Ibu Bapa dan Guru, bila datang meeting macam persatuan guru-guru. Ibu bapa tak kurang lah. Saya pun tak pastilah kan. Saya memperkatakan benda tu bukanlah saya nak jadikan benda ni sebagai satu isu yang besar, bukan. Maksudnya saya nak bagi kesedaran lah kepada ibu bapa di luar sana tu yang mendengar webinar kita pada petang ni. Bila pihak sekolah mengadakan mesyuarat PIBG tu, kalau tak ada aral, kalau tak ada apa, datanglah. Di situ kita akan share. Okey, bukannya orang kata dah habis meeting, 2 minggu selepas meeting, mulalah itu tak betul, ini tak betul, semua marah sekolah. Sebab meeting dia tak pergi. Itu yang kita risaukan, itulah. Mana dia tak dapat maklumat yang betul, yang tepat. Okey, di sini kita lihat, tahniahlah saya ucapkan kepada sekolah Mazwin ni, mungkin semua sekolah di Malaysia lah yang masing-masing mengambil alternatif, mengambil apa saja langkah untuk kelangsungan pengajaran dan pembelajaran, sama ada di rumah. Okey, dengan ni kalau kita lihat hubungan yang sangat akrab lah antara PIBG yang menggunakan dana yang ada untuk membeli peralatan, bukan untuk orang lain, untuk pelajar tu juga, untuk meneruskan budak-budak pemulihan kita fahamlah, kesian kalau mereka tak belajar, lagi tertinggal. Mereka dah macam tu, kita tak ajar dia, lagilah kesian, lagi jauh dia kena tinggal. So tahniahlah saya ucapkan kepada Cikgu Sairan dan rakan-rakan lah dengan pentadbir, saya ucapkan tahniah lah. Okay? Maksudnya cikgu-cikgu ni tak ada orang kata nak bagi alasan, tak ada. Dapat surat terus buat, dapat surat terus jalan. Di situlah saya nampak pengorbanan guru kan tadi. Okey,
Jadi itulah saya mengajaklah audien-audien yang di luar sana supaya lepas ni mungkin kita ada apa-apa saja yang boleh kita lakukan lah untuk bantu pada sekolah. Bukan untuk orang lain, untuk anak-anak kita juga. Okay? Kita kena support sekolah. Okay? Sebab kita kata tulang belakang sekolah pun juga adalah PIBG yang sedikit sebanyak memberi bantuan. Kita perlukan macam ni lah. Kita persatuan ibu bapa tu kena hidup lah. Janganlah lepas ni meeting je. Kebanyakan dalam mesyuarat meeting tu yang baju batik semua cikgu je. Dengan pengurusi PIBG, YDP. Dengan dia punya naik yang YDP. Ibu bapa semua dah tak ada korang. Okay, yang ada pun ibu bapa mungkin cikgu sendiri sebab anak ada sekolah tu. Dia lah jadi ibu bapa. Ibu ramai. Dan ibu-ibu yang datang. Bapa-bapa tak ada. Kurang. Betul. Betul Cikgu Lofti. Saya pun ada pengalaman jadi AJK PIBG. Kadang-kadang tu lah kita kesian. Selalunya ibu bapa yang tak dapat ni dia akan marah yang bukan-bukan. Dia selalu persoalkan benda yang bukan-bukan. Dia tak datang meeting. Tapi sekolah yang dia salahkan. Macam tu macam saya tak berapa setujulah. Apa-apa benda macam saya kata tadilah. Semua masalah kita bincang. Okay. Kalau tak ada cikgu lah macam sekarang lah. Dalam PKP yang pertama saya ingat kan PKP yang pertama. Tengok cikgu apa. Bila kita tengok layari Facebook kan. Ibu bapa bila dah anak boleh ke sekolah semula. Dah tak lalu katanya nak ngadap anak. Itu baru anak dalam 2 orang 3 orang sekolah. Cikgu yang di sekolah relax je. 40 orang kan. 40 orang ada, 30 orang ada. Dah lah 30-40 orang. Macam-macam pula dia punya perangai. Okay. Nampak kawalan cikgu tu boleh kawal. Relax, senyum je lagi. Jadi kita kena support lah. Sebagai ibu bapa kita kena support. Okay, baik. Kita teruskan pula soalan saya seterusnya lah kepada ahli panel kan. Semua cikgu kan. Pada petang ni. Okay. Kita bincang pula saya nak cikgu lah share sedikit lah tentang cabaran cikgu lah dalam nak menjayakan PDPR ni. Setiap benda yang dilakukan mestilah ada cabaran. Betul cikgu kan? Macam-macam lah ada cabaran dia. Benda yang baik tu lah kita nak buat tu kadang-kadang ada kecaman, ada pujian. Okay? So saya mintalah panel kita pertama Cikgu Azrina untuk berkongsikan lah cabaran dia. Macam yelah cikgu ni dia cabaran tu memanglah kita panggil, kita cakap 360 darjah keliling. Tapi cikgu relax dia. Dia sifu. Dia boleh selesaikan masalah. InsyaAllah. Okay, silakan Cikgu Azrina. Terima kasih kepada Dr. Mazharul. Sebenarnya ketika bila PDPR ini dilaksanakan, semua cikgu mengalami cabaran. Semua guru-guru di Malaysia pada ketika itu berdepan dengan satu situasi kompleks. Kita berdepan dengan satu situasi yang tidak dijangka. Maka kita juga perlu melakukan satu tindakan luar jangka. Maknanya bercabarlah. Kita perlu mencari satu solution ataupun satu penyelesaian. Dan ketika itulah sebenarnya guru ni dicabar atau saya pun sebenarnya dicabar supaya berubah mengikut keadaan pada ketika itu. Keluar daripada zon selesa. Memang kita sebagai seorang guru diberikan satu latihan ataupun diberikan satu panduan. Kita telah belajar tentang pedagogi. Kita cara bagaimana untuk mengajar murid secara bersemuka. Tapi bila PDPR, kita perlu mencari satu alternatif lain supaya pembelajaran dapat disampaikan kepada murid dengan baik. Dan semua murid dapat orang kata menerima yang samalah, yang sama. Dari segi orang kata cabaran tu adalah dari segi peningkatan diri sendiri. Kalau macam saya lah contohnya, saya adalah guru matematik tahap 1. Dan semua orang saya rasa ataupun guru-guru tahap 1 lah lebih memahami atau tahu bagaimana perangai murid tahap 1. Manja, mengharapkan perhatian yang lebih dan perlukan bimbingan yang secara
sebenarnya bimbingan tu perlu secara bersemuka. Bila kita nak bagi penerangan, mesti penerangan tu yang jelas, yang tepat, dalam bahasa yang mereka boleh mudah terima. Dan cabaran itu bila kita nak menyampaikan ketika PDPR berlangsung, memang terdapat kekangannya. Capaiannya tu mungkin tidak seperti bila kita berada di dalam kelas. Maka dengan itu orang kata sebab bila kita dalam kelas, bila dalam kelas kita boleh sampaikan bukan hanya dengan orang kata suara, dengan suara kita. Maknanya kita dengan nada kita perlu akan tersampailah, maknanya objektif tu akan sampai pada murid. Kita juga akan sampaikan mungkin dengan mimik muka kita. Maknanya guru tu memberikan sepenuhnya. Tetapi bila PDPR, bila tidak berlaku PDPC bersemuka, maka semua itu menjadi satu cabaran. Bagaimana untuk menjadikan dia satu PDPC yang bermakna kepada murid. Dalam hal ini sebenarnya ada beberapa strategi yang kita telah, ataupun sebenarnya yang sekolah yang telah kenal pasti sebenarnya. Sebab bila kita menghadapi cabaran ini, kita perlu ada satu counter attack, penyelesaian dia. Dan untuk itu strategi untuk menarik minat murid ni ataupun sentiasa ada dengan kita semasa PDPR, maka sekolah telah melakukan satu tinjauan kesediaan kepada murid untuk belajar. Itulah sebabnya bila macam tu kita buat satu tinjauan kepada ibu bapa tentang adakah penggunaan ataupun keperluan peranti itu cukup atau tak. Adakah mereka mempunyai peranti yang perlu dikongsi. Kemudian adakah mereka juga mempunyai data internet yang mencukupi. Adakah atau ibu bapa ni mampu tak sediakan. Dan kita juga melihat kepada faktor latar belakang ibu bapa. Dapatkah mereka membimbing anak-anak mereka ni ketika berlaku PDPR di rumah. Daripada tinjauan tersebut, ada lebih kurang atau kita dapati 4 golongan murid, 4 kumpulan murid, iaitu murid aktif dan memenuhi kemudahan lah. Dan juga keduanya murid aktif tapi kemudahan tidak mencukupi. Yang ketiga, murid kurang aktif dan dia ada kemudahan. Dia kurang aktif tapi dia ada kemudahan. Dan juga yang keempat, murid ni kurang aktif dan tiada kemudahan. Jadi bila macam ni, guru besar kami katakan bahawa kita perlu menyantuni murid-murid ini. Walau macam mana pun mereka, maka kita perlu menyantuni mereka. Cabarannya bagaimana? Jadi bila begitu, itu yang kita sediakan atau kita lakukan. Sekolah mengambil keputusan untuk menggunakan modul dan juga pembelajaran bersemuka melalui Google Meet. Dan walau macam mana pun Google Meet ini, kelas Google Meet ini mengambil kira kepada faktor-faktor tadi. Andai kata peranti itu berkongsi, maka jadual yang disediakan adalah mengikut tidak, orang kata tidak overlap lah. Maksudnya tidak bertindih. Tidak bertindih. Maknanya dalam satu hari lebih kurang dalam 5 ke 4 kelas sahaja. Maknanya satu kelas, satu masa satu kelas. Bermakna jika dalam satu keluarga itu mempunyai adik-beradik yang ada darjah 2, darjah 3, darjah 5, mereka dapat mengikuti pembelajaran tu semuanya. Tidak bertindih. Maknanya mereka tidak ada berkongsi peranti lah. Dan juga semua ni ataupun orang kata strategi ini bukanlah hanya kepada murid tahap 1 sahaja. Ia juga berlaku kepada semualah Tapi kalau kepada murid tahap 1 terutamanya macam saya, menyediakan modul pembelajaran dengan menggunakan bahan yang menarik minat. Melakukan atau orang kata kita print tu biar yang berwarna-warna.
Bila kita menyediakan bahan pembelajaran, contoh menggunakan PowerPoint, maka PowerPoint tu mesti mempunyai animasi. Itu semua adalah cabaran untuk saya menarik murid sama-sama menyertai PDPR. Dan satu lagi strategi yang saya rasa sangat-sangat berkesan lah sebenarnya. Strategi ini digunakan guru-guru menggunakan strategi pair teaching. Maknanya sekolah kami setiap setahun tu ada dua kelas. Maknanya guru ni kelas 1 dan juga kelas 2 akan bergabung untuk mengajar murid di dalam kelas Google Meet. Ketika inilah kolaborasi antara guru ni akan berlaku. Dia akan take part lah. Maksudnya mungkin untuk bahagian pengenalan dan juga isi kandungan yang pertama guru A ambil, kemudian nanti untuk penutup dan juga pertengahan tu nanti guru B yang ambil. Jadi di sini dia ada percampahan idea. Kerana sebelum berlaku pair teaching, guru ni akan berbincang lah bagaimana untuk mengadakan satu PDPR yang mencapai objektif kepada murid-murid. Itu adalah antara cabarannya. Begitulah. Okey. Baik, terima kasih kepada Cikgu Azina. Okey, kalau kita lihat tadi Cikgu Azina ada katakan bahan-bahan yang diberi bukanlah sembrono. Okey. Maksudnya adalah unit-unit yang akan lihat dulu bahan-bahan yang berkualiti, dan saya sangat taruhlah bahan-bahan yang diberi juga sekolah yang Cikgu Azina tadi pastikan bahan-bahan tu adalah bercetak berwarna. Betul kalau berwarna ni dia lain. Macam tadi jugalah, macam dikatakan oleh Cikgu Syairan tadi, bahan-bahan kalau macam rak pun berwarna. Tu menarik minat lah, menarik supaya mereka tak cepat bosan. Jadi yang macam tadi juga bahan yang Cikgu Azina kata tadi bercetak. Memang betul kalau bercetak berwarna ni kita sukalah, seronok kan. Okey, baik. Kita teruskan kepada Cikgu Lufti lah untuk Cikgu Lufti berkongsi lah sikit tentang cabaran dan strategi yang dilakukan oleh beliau di sekolahnya. Okey, dipersilakan Cikgu Lufti. Baik, terima kasih Dr. Mazharul. Baik, untuk kali ini cabaran dan strategi Okey, suka saya ceritakan dulu cabaran cabaran dia seperti apa yang dikongsikan oleh Cikgu Azina sebentar tadi. Okey, saya akan menerangkan tentang strategi yang dibuat oleh pihak mentadbir SK Selekoh bersama dengan guru-guru. Di sini saya terangkan dua strategi. Yang pertama, strateginya adalah revise jadual waktu PDPR. Okey, dan yang kedua adalah penggunaan modul pembelajaran. Jadi sebelum kita pergi kepada lebih lanjut tentang strategi, sebelum kita merangka satu strategi, memilih strategi ini, pada hemat saya ada baiknya jika kita rujuk kepada isu dan data. Jadi isu dan cabaran doktor dalam pelaksanaan jadual waktu PDPR. Jadi pada sebelum ini PDPR bermula 20 Januari menggunakan jadual PDPR dan mengikut manual PDPR 1.0. Okey. Jadi pada itu kita lihat peruntukan waktu setiap mata pelajaran tidak mencukupi dan kandungan asas tidak dapat disampaikan sepenuhnya. Jadi sering juga berlaku pertindihan kelas. Misalnya seperti dikabarkan, seorang guru ini mengajar subjek bahasa Inggeris di darjah 4, dalam masa yang sama dia juga mengajar di kelas tahun 3. Okey, itu isu tentang jadual waktu lah. Okey, kemudian dari segi tanggungjawab guru, berlaku pertindihan waktu, sukar untuk menguruskan PDPR. Dari segi tugasan murid yang belajar di luar talian tidak jelas dengan penerangan guru. Ibu bapa terbeban dalam membantu anak melaksanakan tugasan. Dari segi pendekatan PDP pula, kekangan peranti dan perkongsian peralatan dan sudut belajar. Okey. Jadi sebelum itu, kami di sekolah, pihak pentadbir di bawah pimpinan Cikgu Syarul Izam buat satu survey untuk kita dapatkan data. Jadi survey ini telah dibelas dalam grup PIBG dan dapat kita buat satu analisa. Suka saya kongsikan di sini. Adakah anak mempunyai peranti peribadi
komputer riba hanya 2%. Okey. Telefon pintar ramai 15 orang bersamaan dengan 41%. Okey. Seterusnya kita lihat pula dari segi kelajuan capaian internet. Ya, kita nak pergi kepada kelas online dan sebagainya. Kita harus melihat bagaimana persediaan dari sudut kelajuan internet. 72% doktor. Ya, ia mempunyai kelajuan sederhana. Jadi alhamdulillah lah, tidaklah teruk sangat, bukanlah SK Selekoh ni bukanlah ceruk sangat ya. Ya. Tapi nak kata terbaik dari segi capaian internet ni tidak juga. Okey. Kemudian kita lihat pula dari segi kesediaan peranti telefon pintar, tablet, komputer riba, ya. Ada yang mendapat akses internet secara prabaya atau talian tetap. Kita ambil kira benda tu, ya. Kemudian dari segi kotak internet, kita dapati di SK Selekoh setelah dibuat tinjauan yang ada limited, ya, kita panggil limited, kotak internet yang limited sebanyak 48%, ya, menghampiri separuh daripada murid-murid. Jadi analisa soal sedik ini juga turut bertanya tentang adakah ibu bapa berkongsi ataupun murid ini berkongsi dengan ibu bapa. Ya, memang ya, telefon pintar sebanyak 81% murid berkongsi dengan ibu bapa. Jadi strategi perlu dibuat dengan mengubah jadual waktu. Suka saya kongsikan di sini doktor. Manual dan jadual PDPR yang diumumkan oleh KPM bertarikh 2/2 tahun 2021. SK Selekoh telah mula merangka jadual yang seakan sama pada 25 Januari 2021. Ekoran daripada itu, SK Selekoh, pihak pentadbir bersama dengan beberapa orang guru termasuk saya sekali terlibat dengan 3 kali dialog prestasi bersama dengan PPD, kemudian JPN dan yang terkini bersama dengan KPM. Mereka mau melihat bagaimana jadual waktu ini dapat dibina. Dan untuk sekadar makluman, semalam pihak BSTP dan JPN telah hadir ke sekolah membuat rakaman siasatan dan mereka melihat bagaimana perkara ini boleh dijalankan lebih awal. Jadi kita telah merubah jadual ini di mana kita menggunakan 2 kaedah, iaitu kaedah DT dalam talian dan juga luar talian. Kita gabungkan dalam jadual waktu, okey, dan ini mengikut SPI jadual waktu. Cukup. Jadi pada waktu matematik 6 waktu misalnya, dalam PDPR dapat dilaksanakan sebanyak 6 waktu dengan kaedah gabunganlah dalam talian dan luar talian. Okey. Jika lihat pada jadual peribadi guru sendiri, saya tak dapat tayangkan di sini, tapi saya boleh bagi tahu bahawa jadual peribadi ini tidak membebankan guru-guru, ya, kerana tidak sepenuhnya kita akan online, ya, dan ada juga dalam talian. Kenapa? Kerana satu perkara. Ya, kenapa kita memilih strategi ini? Perlu gabungan kerana kita perlu memikirkan, ya, bagi anak-anak yang tidak ada akses ataupun tidak dapat bersama dengan kita secara online. Kerana kita faham istilah online itu bermaksud pembelajaran yang ada peranti, ada capaian internet dan berlaku pada masa yang sebenar. Okey. Jadi di sini saya terangkan apa yang berlaku. Contohnya, ya, dalam pelaksanaan PDPR matematik, subjek matematik tahun 6 pada hari Selasa, ya, pada pukul 12.30 hari sehingga pukul 2 petang. Jadi maksudnya di sini ada 2 jam. Kita pecahkan kepada 4 waktulah di sekolah rendah. Begitulah perkiraannya. Okey. Jadi 2 waktu matematik adalah secara dalam talian. Di mana di sini kita berikan penerangan Google Meet, video call, Telegram voice chat, ya. Itu contohnya lah, ya. Okey, dan seterusnya disambung pula dengan luar talian. Pada luar talian, kami gunakan penggunaan buku teks, buku kerja, rakaman video, ya. Dan rakaman video itu dilihat, ditonton pada bukan waktu sebenar. Jadi dia dikira sebagai dalam talian. Dan kami tekankan di sini ialah kami di SK Selekoh membuat satu modul pembelajaran. Jadi modul pembelajaran ini telah disemak oleh di peringkat PPD SIC Plus sebanyak 2 kali dan seterusnya disemak di peringkat JPN
modul ini dan dipersetujui. Modul yang kami hasilkan, kita tidak mahu membebankan guru, hanya sekadar satu muka surat sahaja. Satu atau paling banyak 2 muka surat. Modul ini akan diberikan kepada semua murid pada hari Jumaat. Okey, dalam modul ini lengkap. Ada mata pelajarannya, ada tajuk, masa, sasaran, objektif. Kenapa kita kena letakkan objektif, doktor? Adakah murid benar-benar faham istilah objektif tu? Kerana ini berlaku di rumah. Jadi ibu bapa boleh melihat, okey, anak saya sepatutnya betul dapat menjawab 3 daripada 5 soalan dengan betul. Okey, jadi ibu bapa boleh semak. Boleh menguasai darab antara 2 digit. Okey. Kemudian kita di bahagian aktiviti ada dilampirkan link video. Link video tersebut yang dibuat oleh guru sendiri, sama ada guru boleh mengambil daripada link mana-mana, tapi kebiasaannya menggunakan link video yang dibuat sendiri. Okey, dan ada penerangan di bawahnya. Jadi apa saja contoh, apa saja penerangan dalam video adalah serupa dengan di modul. Kita bercakap tentang hak sama rata murid kan. Jadi kita cuba membantu mereka, cuba memberikan hak pendidikan ni sama rata. Okey. Kemudian mereka jawab dalam buku tulis, kemudian pulangkan semula pada hari Jumaat. Saya nak kongsikan di sini. Ketika kita membuat Google Meet, Cikgu Zairan, seperti apa yang Cikgu Zairan maklumkan, tidak semua murid berada dalam Google Meet. Sekolah saya alhamdulillah bukanlah ceruk sangat, internet bolehlah kan. Jadi daripada 26 orang murid tahun 6 matematik, seramai 15 orang bersama dengan saya. Itu yang paling banyak, bermaksud 11 orang tercicir. Jadi kita bantu mereka dengan berikan modul ini. Apabila kita kutip latihan, kita dapati 23 orang menghantar latihan daripada 26 orang. Ya, jadi 3 lagi itu cicil lah. Semeraknya kan. Itu dalam PDPC biasa pun ada juga kan. Tapi kita nak tunjukkan di sini perbandingan apabila kita lakukan dalam talian, luar talian, disupport pula dengan modul tadi, semakin ramai murid yang menghantar tugasan. Dan mereka walaupun tak dapat misalnya bersama dalam Google Meet, mereka ada peluang untuk merujuk kepada modul. Ibu bapa sendiri boleh melihat kepada modul, begini langkah 1. Contohnya, Hafiz, okey, langkah 1 cikgu pesan begini dan sebagainya. Sekiranya mereka tidak jelas, ya. Dan di akhir boleh dibagi tahu, okey, Hafiz, Taniah, okey, betul kamu dah boleh buat 3 daripada 5 soalan. Okey. Bagi murid-murid yang dalam talian, mereka boleh menghantar jawapan tu secara direct lah. Mereka boleh hantar dan kita boleh semak lah. Tapi ada yang bertanya, cikgu adil tak? Ada murid yang boleh semak, ada murid yang cikgu akan semak kemudian. Okey, di sini itu peluang dia lah, ya. Dia membayar data, dia ada bahan tersebut. So why not kita bagi yang terbaik untuk mereka. Okey, jadi jadual waktu tadi saya kongsikan di sini. PDPR dapat dilaksanakan mengikut jumlah waktu yang telah ditetapkan dalam SPI. 1. Kemudian murid dapat mengikuti PDPR baik secara dalam talian maupun luar talian. Yang ketiga, membantu murid agar lebih fokus, mudah faham melalui penerangan dan contoh yang diberikan doktor. Dan yang keempat, ibu bapa mula memahami kaedah pemberian modul PDPR ini dan komunikasi dengan ibu bapa semakin baik dan meluas. Jadi itulah kita merangka strategi ini berdasarkan data tadi dan juga isu. Kembali semula kepada doktor. Okey. Terpegun saya mendengar penjelasan daripada Cikgu Lufti tadi kan. Lihat di situ. Kalau kita dengar apa yang dikongsikan oleh Cikgu Lufti tadi, kesamarataan kepada murid. Okey, jadi jangan risaulah, jangan bimbang, jangan cakap kita tak ada peranti, tak boleh nak belajar. Jadi saya ucapkan tahniah lah. Inisiatif strategik yang digunakan. Ini kalau main bola ni Messi boleh menang. Okey, bukan apa saya sebut, pasal bola saya dengar tadi panel-panel kita sebut offside kan. Biasanya kita dengar offside ni macam main bola sepak, ada counter attack-nya. Nampak istilah-istilah sekarang memang bombastik. Jadi itulah
saya ucapkan tahniah lah strategi yang dilaksanakan dengan SK Seleko tadi dengan buat surveynya, data. Ni lagi sekali saya sebut peranan PABG sangat penting untuk kejayaan satu institusi itu pun ialah memang kena support daripada pihak ibu bapa lah. Kalau di sekolah ibu bapa, persatuan ibu bapa dan guru sama-sama membantu. Okey, tahniah saya ucapkan kepada SK Seleko. Okey, antara strategi yang dilaksanakan memang terbaik. Saya suka dengar istilah yang digunakan oleh Cikgu Lufti tadi, iaitu keciciran. Kita tak nak murid kita ada macam orang kata double standard lah. Siapa yang ada line tu je belajar, yang tak ada line duduk dan diam. Okey, tak nak. Jadi dia tak nak tercicir lah katanya kan. Orang Perak kata tercicir, tertinggal lah. Kebetulan saya pun orang Perak juga sama Cikgu Lufti ni, jadi boleh faham lah. Okey, tertinggal. Dia tak nak murid-murid dia ada yang tertinggal lah dalam pengajaran dan pembelajaran. Okey, tahniah saya ucapkan pada SK Seleko. Okey, baik. Kita teruskan pula. Kita kongsi pula apa pula yang nak dikongsikan oleh panel kita yang tiga. Cikgu Sairan untuk murid-muridnya pemulihan khas. Okey, cabaran dia dalam menjayakan PDPR. Okey, saya silakan Cikgu Sairan. Silakan. Ya, terima kasih Tuan Moderator. Sebenarnya kalau nak cakap tu memanglah sangat mencabar sebenarnya. Sebab ni satu situasi yang baru. Memang susah untuk kita, sebenarnya kesediaan dari segi cikgu sendiri, murid sendiri, ibu bapa sendiri. Yang tu yang penting sebenarnya sebab dia terjadi dengan sangat cepat dalam keadaan yang orang kata terkejut jugalah. Okey. Jadi macam di sekolah saya ataupun saya sendiri, cabaran yang saya hadapi adalah apabila kita membuat sesi online tu seperti yang saya kongsikan tadi, memang tak dapat penyertaan yang memberangsangkan sangat. Umpama kata tak boleh buat online tu. Lepas tu bila kita sediakan bahan bercetak pun memang tak mendapat sambutan. Kita sediakan tempat letak bahan bercetak tu, laci yang cantik-cantik. Satu untuk ambil, satu untuk hantar. Tapi bila kalau dah ambil pun tak ambil. Ambil seorang tu je. Apa lagi yang nak hantar kan? Okay. Jadi kemudian bila kita dah bagi arahan, kita sebenarnya di sekolah ni dia suka memang kalau boleh dikatakan ada WhatsApp group kan untuk ibu bapa kan. Ada yang WhatsApp group, ada yang Telegram. Sebelum ni macam saya sendiri, saya buat Telegram. Tapi nampaknya Telegram tidak mendapat sambutan di kalangan ibu bapa. Rupanya mereka ini lebih suka menggunakan WhatsApp. Kita Telegram kita suka sebab dia tak menyimpan file-file tu. Okay, jadi bila dia suka guna WhatsApp, maka kita terpaksa tukar guna WhatsApp lah. Kemudian bila kita cerita nak hasilkan video tadi, tak ada kemahiran pula nak buat video. Tak reti pula. Cabaran lagi. Cabaran lagi. Macam mana pula nak buat video? Cuba buat video rekod biasa. Bila kita nak hantar ke dalam grup, sangatlah lama. Jadi berat. Sebab dia tak kompres. Kita pun tak reti kan. Masa tu tak ada kemahiran. Memang tak tahu. Jadi apa nak buat? Belajarlah. Terpaksa belajar. Macam mana nak buat video, macam mana nak upload dalam YouTube. Kena belajar pula, ambil pula tempoh 2-3 bulan juga lah belajar tu. Okay. Lepas tu, kita sebenarnya bila rumah ni, mak bapak sahaja kita punya perantara. Kita tak ada perantara lain. Ibu bapa sahaja perantara kita dan kita sangat mengharapkan kerjasama ibu bapa. Tapi bila macam ni lah keadaannya, maknanya kurang mendapat komitmen daripada ibu bapa lah. Kan? Okey. Apa nak buat? Itulah tadi, belajar, buat video, kita pun berbincang sesama kita sendiri, apa nak buat? Macam mana nak buat? Walaupun bukan guru pemulihan sendiri, walaupun dengan guru pusat sumber, guru-guru lain, terpaksa kita bincang. Kot dapat kongsi idea. Itu yang terhasilnya tadi, library dan juga video dan juga modul. Sama juga dengan sekolah lain. Kita buat perkara yang sama. Sebabnya memang tak lari semua orang rasa sama saja. Sebab kita nak murid kita tengok kita.
dia tak nak tengok orang lain. Sekarang ibu bapa sendiri pun cikgu senanglah tempel video orang lain, kata dia. Ya. Kan? Jadi sekarang kita buat video kita sendiri. Betul. Jadi macam mana? Belajarlah macam mana nak rakam video, macam mana nak mengedit video, terpaksalah belajar. Jadi secara tak sengaja, di situ kita dapat satu ilmu yang baru. Ya. Kita rasa macam, wah aku lebih terhadapan daripada orang lain. Seolah-olah begitulah. Ya, secara tak sengaja. Kalau tak jadinya situasi macam ni, kita memang tak akan belajar. Ya, setuju. Sebenarnya, betul ya? Betul, setuju. Jadi sebenarnya, dia sebenarnya adalah satu tempoh pembelajaran, proses pembelajaran dan satu tempoh adaptasi untuk semua orang. Yes. Untuk menerima suatu situasi yang baru ni. Bukan saja cikgu, bukan saja murid, malah semua orang, ibu bapa sekali. Sebab itu dia memerlukan kesediaan. Sebenarnya bila pandemik ni berlaku, kita tak pernah ada pengalaman pun menjalankan PDPR ni semuanya. Tak pernah pun macam mana, tak terlintas di fikiran kita macam mana nak ajar murid tanpa bersemuka. Kita tak tengok macam nak ajar. Kita tak pernah fikir pun. Tapi bila adanya hikmah dia tu sebenarnya sangat besar. Bila adanya pandemik, kita terpaksa buat benda ni. Sebenarnya benda-benda ni sebelum ni dah ada. Platform tu semua ada. Tak guna. Kita tak menjalankan benda tu sebab kepada kita tak ada keperluan. Tak ada keperluan. Kan? Ya. Kita dah selesa dengan keadaan yang sedia ada tu. Jadi sekarang ni kita terpaksa keluar sikit pada zon selesa kita. Jadi saya rasa kita tak perlulah merungut ataupun apa. Sebenarnya itu satu pengalaman baru untuk kita. Semua orang mengalami pengalaman yang sama, saya rasa. Jadi kita sebagai seorang guru, saya rasa apa salahnya kita usaha lebih sikit demi anak-anak kita, anak bangsa kita sendiri yang boleh kita tolong bantu untuk bina generasi masa akan datang. Rasanya tak salah. Itulah pengalaman yang saya hadapi tadi. Dan akhirnya pada saya sendiri dapat ilmu. Begitu juga saya rasa dengan ibu bapa. Sebenarnya ibu bapa pun belajar. Bila kita bagi modul, mak bapak sendiri yang belajar. Baru dia boleh ajar anak dia. Betul ya? Dalam masa yang sama bila dia tak tahu, dia akan tanya kita bagi. Maknanya apa strategi dalam langkah yang kita jalankan tu sebenarnya memberi kesan kepada mak bapak sendiri. Yang sebelum ni mungkin mereka tak tahu apa-apa pun tentang pembelajaran anak ni, tak tahu. Tapi bila terjadinya keadaan ni, dia terpaksa ambil tahu. Benar. Kalau tidak, memang anak-anak itu akan tercicir. Memang tertinggal. Bak kata tercicor tadi ya. Memang. Jadi nak tak nak terpaksa. Jadi semua ni memang berlaku dalam keadaan yang sangat cepat, ya. Dan kita tak boleh menyalahkan sesiapa pun sebenarnya. Sebenarnya ini semua ada proses adaptasi. Dia bergantung kepada seseorang sama ada dia nak terima cepat ataupun lambat. Itu saja. Kalau dia reject, dia tak terima lah. Kalau dia rasa keinginan nak belajar, dia akan terima dengan cepat. Itu saja perkongsian saya, Doktor. Doktor, sedikit boleh Doktor? Boleh, silakan. Okey, jadi mula pada itu tadi, kita sebenarnya sebagai guru juga, dalam kita mengajar, kita juga belajar. Itu yang saya faham berdasarkan apa yang Cikgu Zahira Pembelajaran sepanjang hayat. Ya, pembelajaran sepanjang hayat. Jadi itu memetik kata-kata dalam buku Seven Habits oleh Stephen Covey, dia ada menyebut ada habit yang ketujuh, sharpen the saw. Maksudnya tajamkan gergaji. Jadi cikgu-cikgu depan ni bukanlah kita nak balik tajamkan gergaji. Maksudnya kita tajamkan kemahiran. Saya setuju sangat dengan apa yang Cikgu Zahira sebutkan. Kemahiran, kita semua tidak ada pengalaman dalam PDPR, tidak ada pengurusan, tak ada guru yang ada pengurusan PDPR. Tidak ada. Mula belajar membuat video dan sebagainya. Saya juga begitu. Dan saya juga dapat rasakan kita semua begitu. Sambil kita mengajar, kita belajar. Itu saja, Doktor. Okey. Wah, okey. Menarik tadi ya perbincangan, perkongsian tadi ya. Okey. Betul lah, saya setuju jugalah pandangan, saya sangat setuju pandangan yang diberikan oleh ahli-ahli panel kita yang berkaitan dengan cabaran-cabaran tadi. Okey. Betul, dalam tempoh pandemik ni cikgu dah bertambah lagi lah ilmu ni. Bukan cikgu sajalah, siapa-siapa saja. Kami ibu bapa saya
Macam cakap tadi, saya mewakili ibu bapa di Malaysia ni. Kami pun sama. Kami pun dah pandai, yelah, sebelum ni mungkin kita, macam Cikgu Lufti kata tadi lah, mungkin sebelum ni Google Meet, apa semua tu kita tahu tapi tak pernah guna. Tapi bila berlakunya pandemik sekarang ni, bila PDPC pun kena berlangsung, sama juga kami di UPSI juga, kami pun, pengajaran kami pun secara maya juga, masih tak boleh bersemuka. Jadi di situlah kita nampak sesuatu benda yang berlaku tu ada kemah dia. Di sinilah kita lihat kalau sebelum ni kami cuma mengajar, bukanlah kami tak guna teknologi cuma sekarang penggunaan teknologi tu semaksimum, bertambah dan ada saja yang baru. Dan di UPSI juga ramai lecturer-lecturer yang sharing share benda-benda tentang teknologi yang mungkin boleh digunakan juga oleh guru-guru jugalah. Baik. Macam Cikgu Cikgu Syairan kata tadi, ingat kepada semua di luar sana, jangan merungut. Saya nampak tu yang paling penting lah kata-kata tu, jangan merungut. Betul. Merungut tak dapat menyelesaikan masalah. Ada masalah, bincang, cari jalan penyelesaian, cari jalan keluar. Okey, bukan lari, cari jalan keluar, bukan lari pada masalah. Sebab masalah ni kita lari dia ada saja kan. Okey, jadi betul lah. Cabaran ni antaranya betul Telegram. Kalau orang kata Telegram ni orang ada istilah apa? Krik-krik. Sebab dia tak macam WhatsApp kan cikgu kan? Tak popular. Kalau WhatsApp ni hantar je terus bunyi, tet bergegar je handphone kan. Tapi kalau Telegram ni, kalau kita tak tekan dekat dia punya button tu, dekat simbol dia tu, memang tak ada lah. Bila buka tengok dah 100, sekarang dah 500 komen. Kan sebab kita biasa dengan WhatsApp kan. Tak apa, Cikgu Syairan kata tak apa. Pelajar tak boleh, kami cuba apa yang boleh. Okey? Okey, baik. Kita teruskan lagi dengan apa ni? Kita teruskan perbincangan kita pada petang ini dengan seterusnya. Okey, secara umum lah kalau kita lihat PDPR ni mampu memberikan banyak impak yang positif. Macam juga kat tadi kan, cikgu pun bertambah mahir, ibu bapa pun bertambah mahir. Ramai juga golongan cikgu yang dah jadi YouTuber. Dia sampai mengajar ilmu kan. Okey, banyaklah memberi impak yang positif terhadap pembangunan sistem pendidikan Malaysia. Walau bagaimanapun kadang-kadang benda yang ni kita akan dengar lah suara-suara nakal kan, mengatakan yelah dari segi kita nak bincang dari segi kelemahan pula PDPR ni. Kita boleh share ahli-ahli panel yang boleh share tentang kalau cikgu nampaklah ada kelemahan-kelemahan apa yang berlaku sebenarnya. Ada kelemahan tu macam mana kan? Apa istilah kelemahan tersebut? Okey, boleh? Silakan pada mungkin Cikgu Hazina dulu. Okey. Okey, silakan Cikgu Hazina. Terima kasih kepada Dr. Mazharul. Sebenarnya memang terdapat orang kata isu lah beberapa isu apabila PDPR ini dijalankan. Apa yang dapat saya lihat berdasarkan pemerhatian saya kerana saya mengajar murid tahun 1. Seperti mana yang kita tahu, tahun 1 ataupun tahap 1 ni kita masih lagi develop atau kita membina motor halus mereka. Maknanya penulisan, gerakan tangan, pegang pensil, kontrol pensil, genggaman tangan. Tapi bila berlaku PDPR kerana mereka berada di rumah dan bimbingan mungkin tidak diberikan dengan betul lah, maka bila mereka balik ke sekolah pada bulan Julai 2020, kita dapat lihat atau saya dapat lihat kekurangan itu. Maksudnya murid genggam pensil masih lagi dengan cara yang salah. Maknanya pegang dia kadang-kadang ada yang macam ni, ada yang macam ni. Maknanya itu cara dia di rumah dan tidak dibetulkan lah. Dan terdapat juga beberapa isu yang bila kita lihat, bila kita hantar modul, modul tu dikembalikan dan kita dapat lihat tulisannya Allahu Akbar cantiknya, kemasnya, sangat tersusun. Sangat berseni. Ya, sangat seni. Tetapi realitinya apabila mereka menulis sendirian di hadapan guru, kita dapat lihat tulisannya bukanlah sesempurna yang ada. Jadi maksudnya walaupun sebenarnya di rumah memang kita mengharapkan bimbingan ibu bapa, tapi perkataan bimbing dengan perkataan
apa nama dia yang membuat adalah satu perkataan yang berlainan. Jadi bila di situ sebenarnya kemahiran murid tidak berkembang mengikut yang sepatutnya. Maknanya guru pada bulan 7 masih terpaksa mengajar murid kemahiran yang asas. Maknanya motor halus mereka masih belum kuat. Seperti mana yang tadi Cikgu Sahiran ada cakap maknanya postur badan mereka kalau menulis tu masih lagi bongkok. Maknanya mereka tak orang kata tak develop lah, maknanya tidak membina kemahiran itu di rumah. Isunya yang pertama. Yang keduanya, bila PDPR ini juga berlaku, di situlah sebenarnya kita dapat lihat sokongan daripada ibu bapa. Di sini kita dapat lihat bagaimana ibu bapa yang benar-benar memajukan atau membantu anak-anak mereka. Ada juga ibu bapa yang mungkin kerana kekangan, sebab kalau kata kekangan mereka tidak dapat membantu, ada ibu bapa yang bekerja macam ikut shift tak boleh nak membantu anak. Kalau kata siang, malam baru nak bantu, malam anak dah tidur, anak dah penat kan. Anak dah penat, anak tak dapat nak belajar dengan baik. Jadi mungkin di situ kuranglah, maknanya dari segi bantuan dan sokongan ibu bapa di situ tidak nampak kekuatannya. Itu antara dua isu yang saya rasa adalah isu yang paling utama. Saya serahkan kepada Dr. Mazharul lah. Okey, baik. Okey, terima kasih kepada Cikgu Wazlina. Betul lah, cabaran tu memang ada lah. Untuk nak mengajar memegang pensel yang betul. Betul lah katanya bila hantar modul semula kepada cikgu, Allahu Akbar. Mengucap panjang cikgu-cikgu kita di Malaysia ni kan. Mengucap. Tapi mengucap tu dalam wajah yang senyum. Relax je, cool je kan. Okey, itulah antara kelemahannya lah, betul lah. Itulah, tapi kalau ikutkan betul lah seperti yang panel-panel kata tadi, ibu bapa kena bantu juga. Mesti bantulah, bantu guru-guru ni Sebab macam kita katalah, pergerakan kita pun terbatas. Cikgu-cikgu ni tak boleh nak pergi ke rumah anak murid dia. Jadi itu sahaja yang bantuan yang boleh kita lakukan lah kan. Sebenarnya kalau yang mana ibu bapa yang berkemampuan dari segi gadget ke apa ke, untuk mengajar cara pegang mesin ni, mungkinlah ibu bapa ada inisiatif dia sendiri, tengok dalam YouTube. Sekarang ni kita panggil banyak cikgu YouTube. Mungkinlah situ salah satu option lah kepada ibu bapa nak mengajar. Sementara cikgu-cikgu ni tak boleh masuk sekolah lagi, anak-anak kita masuk sekolah lagi, kita gunalah benda tu kan. Gunalah YouTube. At least anak-anak kita ni tahulah memegang cara memegang pensel. Okey. Baik, apa kata kita dengar pula panel kedua kita, Cikgu Lufti pula tentang isu tersebut. Okey, boleh Cikgu Lufti kita share sikit. Silakan. Okey, terima kasih doktor sekali lagi Cikgu Azida tadi dah terangkan dari sudut murid, memang menarik. Okey, jadi saya nak kongsikan dari sudut ibu bapa. Boleh tak Boleh, sila. Saya juga atau kita juga adalah ibu bapa Okey, dari sudut kelemahan dan isu ini memanglah apabila berlaku saja apa-apa perubahan pasti akan ada isu. Jadi saya kongsikan coretan-coretan yang sudah seawal 20 Januari iaitu hari pertama PDPR 2.0. Dalam surat khabar sinar harian ada menyebut PDPR beri cabaran kepada ibu bapa. Kemudian harian Metro pada 24 Januari mengatakan bahawa anak-anak menggunakan berkongsi peranti anak-anak sekolah rendah ada 3-4 orang menggunakan peranti yang sama. Ada lagi Cosmo Digital juga mengatakan ibu bapa perlukan panduan PDPR. Mereka mohon panduan PDPR. Ialah kerana kita semua tidak ada pengalaman. Berdasar pengalaman yang ada hanya pada tahun 2020. Yang sedikit itu. Dan selain itu Datuk Dr. Muhammad Ali Hassan, Dr. Muhammad Ali Hassan, Presiden PIBGN iaitu Majlis Pemuafakatan Persatuan Ibu Bapa Guru Nasional, juga mengatakan bahawa ada ibu bapa yang mengeluh dengan tempoh pelaksanaan PDPR. Baik, itu isu dalam kalangan ibu bapa yang akan saya ulaskan. Jadi kita dapat lihat di sini
perkongsian peranti, ya. Ibu bapa nampaknya kita fahami berdasarkan coretan ini, ibu bapa mengalami masalah yang bekerja lah, khususnya yang bekerja tidak dapat tumpu anak mereka. Dan ibu bapa tidak faham untuk bantu anak. Ya memang kita bukan nak ibu bapa menjadi guru. Tidak. Okey, ibu bapa yang bekerja sebagai peniaga, lawyer, ya, sebagai apa saja pekerjaan, teruskan dengan pekerjaan anda. Jadi itu belum lagi diperkatakan oleh ahli-ahli politik. Ya, jadi isu ini berkembang, ya. Jadi kata cendekiawan, apabila kita hanyut di bawah arus isu, berenang selamilah ke dasar ilmu. Jadi kita back to basic. Okey? Jadi saya lebih berminat bila sebut cabaran isu untuk kongsikan intervensi. Jadi saya kongsikan intervensi yang dilakukan oleh SK Seleko berdasarkan data yang kita kutip tadi, ya, tentang kesediaan murid, kesediaan ibu bapa. Jadi untuk berkongsi peranti ini, SK Seleko telah menggunakan kaedah gabungan dalam talian dan luar talian. Kita dengan izin improvise, tambah baik jadual waktu, tambah baik jadual waktu itu agar mengikut kesesuaian, memudahkan murid, memudahkan guru, di samping mesti tidak melanggar SPI yang ditentukan. Okey, seterusnya untuk masalah isu ibu bapa bekerja tak dapat tumpu anak, ibu bapa bekerja kurang faham untuk bantu anak, ya. Jadi oleh sebab itu SK Seleko membuat modul pembelajaran. Saya fikir banyak sekolah kita dengar daripada dua orang panel yang hebat ini juga ada menyatakan tentang modul pembelajaran, ya. Jadi modul pembelajaran ini doktor memang sangat membantu murid-murid yang mereka jelas, faham dan kita dapat feedback tugasan yang dihantar itu lebih banyak berbanding yang di dalam kelas, dalam talian lah, ya. Okey. Bagi yang merasakan lemas lah, cikgu ni bagi banyak sangat, ya. Banyak sangat kerja. Jadi di situ Tabir telah buat satu dasar, kita minimumkan latihan agar tidak membebankan murid. Di samping kita juga tak nak membebankan mak ayah. Ya, kita tak nak kerana isu PDPR berlaku pula isu-isu yang lain, doktor. Ya, sekarang PKP ni macam-macam isu. Okey, jadi untuk mengukuhkan lagi, adakah isu yang ini dihadapi di sekolah saya ini, di sekolah SK Seleko ini telah selesai ataupun strategi diambil ini syok sendiri ke? Kan? Betul ke menyelesaikan masalah? Kita buat sekali lagi survey, kita blast dalam grup PIBG, ya. Jadi kita antara soalan yang ditanyakan sekarang, jadual baru, tempoh pengajaran guru sehari 1 hingga 3 jam, 4 hingga 6 jam, lebih daripada 6 jam. Rata-rata menyatakan 4 hingga 6 jam, which is tidaklah terlalu membebankan mereka. Kemudian tugasan yang diberikan oleh guru kurang, mencukupi atau berlebihan. 91.8% menyatakan latihan yang diberikan oleh guru adalah mencukupi. Jadi ini menyelesaikan masalah yang kata lemas dengan banyak latihan dan sebagainya. Kemudian jadual pengajaran yang disediakan oleh pihak sekolah sesuai, tidak sesuai, perlu dipinda. Tidak ada siapa pun yang tidak ada data tidak sesuai, tapi ada juga data perlu dipinda. Tapi tidak banyak, 16.3% berbanding 83.7%. Jadi kalau 83.7% tu kira dah A lah. Jadi kami tidak pinda, tak dipinda. Guru menanda, memberi maklum balas kepada latihan diberi. Cikgu ni bagi modul saja ke? Bagi-bagi kan? Mana tahu tak cikgu terlepas pandang not tanda. Sebab 95.9% mengatakan guru menanda. Jadi selesailah isu yang dalam kalangan ibu bapa di SK Seleko. Tapi bukanlah saya nak kata ini adalah yang terbaik. Terbaik mungkin barangkali di sekolah saya. Bukan di sekolah yang demografi yang berbeza, di lokaliti tempat yang berbeza. Jadi ini yang terbaik yang dikongsikan. Mungkin kalau dilihat dari sudut demografi, sekolah ini hampir sama, bilangan muridnya hampir sama, status ibu ayahnya hampir sama, mungkin boleh gunakan model ini. Atau mungkin ada cara yang lain, sama-sama saya nantikan dan kita kongsikan. Jadi itu saja, doktor. Kembali kepada Tuan Moderator.
Okey, terima kasih kepada Cikgu Lufti Okey, apa yang diperkatakan tadi, mungkinlah apa yang nak disampaikan oleh cikgu tadi ialah ingat jangan menangguk dia yang keruh. Kena bantu. Itu yang sebenarnya kan. Yelah kelemahan tu ada tapi kita sama-samalah bantu untuk mengatasilah kelemahan-kelemahan tersebut. Kita ni memanglah kita ni tak sempurna. Okey, kita bukanlah pencipta, kita dicipta. Jadi kita memang banyak kekurangannya, bantulah untuk sama-samalah kelancaran PDPR kan untuk kelangsungan murid-murid kita di sekolah kan. Okey, baik. Tadi Cikgu Lufti tadi dah membincangkan tentang dari segi ibu bapa kan. Sekarang kita jemputlah Cikgu Syairan untuk berkongsilah berkaitan perkara tersebut kelemahan. Mungkin ada benda yang nak di-sharekan dengan kita pada petang ini. Baik, disilakan. Baik, terima kasih. Sebenarnya manual pelaksanaan PDPR yang telah dirangka memang dah cukup baik untuk kita jalankan PDPR. Cuma dia bukan kita tak boleh kata, bukan nak kata kelemahan lah. Sebenarnya ia isu sahaja yang timbul. Isu dalam melaksanakan PDPR itu sendiri. Kenapa ada isu tu? Sebab kita semua, Pak kata tadi lah, kita semua kurang pengalaman. Bukan kurang, tak ada pun pengalaman melaksanakan PDPR ini. Tak pernah lagi ajar murid tak ada di dalam kelas, tak pernah. Jadi dalam suasana tergesa-gesa dan seolah-olah satu kejutan juga pada cikgu dalam melaksanakan perubahan kaedah pengajaran. Jadi begitu juga dengan murid-murid, memang tak pernah mengalami kaedah pembelajaran secara maya. Dan mungkin tidak pernah terfikir pun macam mana nak jalankan pembelajaran tanpa berjumpa dengan guru. Jadi itu tadi yang macam saya cacat tadi juga, kesediaan itu sendiri dari segi environmentnya, dari segi kesediaan mental dia sendiri. Jadi kalau dari segi murid tu sendiri, isu dia bergantung kepada keluarga. Dia keluarga saja. Terutamanya murid sekolah rendah ni, sebab dia tak reti nak akses sendiri, dia tak nak pandai. Dia kena bantuan. Sebab tu dia perlukan guru. Jadi guru yang ada di rumah hanyalah ibu bapa sahaja. Dan juga bila nak akses pula kena ada peranti. Peranti pun mengharapkan peranti ibu bapa. Jarang kita dengar anak-anak sekolah rendah yang ada telefon sendiri. Terutamanya macam lokaliti yang macam kita kan. Kalau di bandar tu kita sedia maklum lah kan. Boleh beli seorang satu tak apa. Macam kita ni terhad. Jadi dah lah peranti mak bapa kongsi pula lagi menjalankan PDPR dalam masa yang sama. Abang nak pakai, kakak nak pakai, adik pun nak pakai juga. Jadi macam mana nak buat? Itulah bukan kelemahan, dia sebenarnya isu sahaja. Isu sahaja. Lepas tu pula dah macam tu capaian internet pula yang menjadi isu. Tak ada pula capaian internet. Nak pula bila hujan dah hilang pun dah. Jadi ini semua bila berlakunya keadaan macam ni menyebabkan motivasi dia tu menurun. Alah susah sangat lah nak belajar ni, tak payahlah. Kan? Macam tu lah lebih kurang. Jadi bila dah macam tu, pantauan daripada ibu bapa memang kurang lah, sebab ibu bapa ni kerja. Kita tak boleh salahkan juga. Dia orang terpaksa teruskan kelangsungan hidup. Kan? Kita nak salahkan ibu bapa pun tak boleh jugalah. Sebenarnya dia dari segi kesediaan, kata dari segi kesediaan mental, kesediaan persekitarannya, yang itu sebenarnya yang jadi isu. Jadi sebenarnya bila mula tu dah boleh belajar tapi di rumah seronok dah. Tapi bila ada saja kekangan tu semua menyebabkan hilang, putus harapan untuk nak belajar tu. Tak ada terus. Jadi bila pada mereka tu sekolah saja boleh berlaku PDPC. Yang di rumah memang tak boleh. Kadang-kadang bukan kita saja. Bukan murid saja, kita cikgu pun kadang ada masalah macam tu juga. Kita nak jumpa murid secara talian dah cuaca pula macam tu aja. Tempat dia mungkin tak hujan, tempat kita hujan. Jadi kita tak boleh nak capai budak kita tu. Jadi sebenarnya ibu bapa tu memanglah perantara dah tadi nombor satu.
Tapi disebabkan kekangan ibu bapa itu sendiri, tak dapat dah juga berjalan PDPR kita. Tapi ada juga ibu bapa yang membantu sangat. Macam Cikgu Azrina cakap. Itu terlalu membantu. Itu yang kata, datang sekolah, bila sampai je tugas itu cantik, tulisan. Bila realiti datang sekolah, dia tulis Allah. Mengucap panjang. Itulah sebenarnya kan. Ni terlalu membantu pula dah. Pun ada. Jadi kita pun sebenarnya mak bapak dia tak ada kursus yang apa kata yang macam kita jalani. Macam mana yang dikatakan membimbing anak. Dia tak tahu. Susah sangat tahun ni, aku je lah tulis. Kan? Lambat sangat. Penyelesaiannya. Penyelesaiannya macam tu kan. Tapi dia tak fikir kesan kepada anak itu kan. Jadi sebenarnya guru-guru pula, kalau dari segi guru-guru tu sendiri, dia terpaksa pula cari idea. Bila dah berlakunya isu-isu ni macam mana pula nak buat? Kan? Cari ada, cari. Macam itu juga kot. Ada yang macam tu sampai sudah. Ada je. Ada yang dapat juga penyelesaian. Tapi sebenarnya penyelesaian yang kita cari daripada isu ni tadi, dia memerlukan perbincangan. Dia tak boleh seorang. Sebab bila idea datang daripada banyak sudut, barulah kita dapat menyelesaikan. Dia sebenarnya umpamanya saya petik sikitlah daripada ni pepatah lah. Dia macam satu quote. Seorang kita biasa bersama kita luar biasa. Perlukan bersama. Teamwork. Baru teamwork tu perlu, sangat-sangat perlu. Jadi barulah kita dapat mengatasi isu-isu yang timbul. Itu saja, Doktor. Baik. Terima kasih kepada Cikgu Sairan. Betul lah. Okey. Itu pandangan daripada Cikgu Sairan berkaitan dengan isu-isu yang berlaku. Menurut Cikgu Sairan bukanlah isu kelemahan tu bukanlah. Tapi sebaliknya adalah benda ni baru. Isu semua baru kan. Jadi baru nak main. Bila dah nak main ni dah boleh masuk sekolah pula ya. Tapi okey, kalau kita kata PDPR ni, yalah kita bersedia sahajalah. Apa-apa boleh berlaku. Walaupun kalau kita tengok kes harian pun sudah semakin menurun. Dah berapa hari ni dah dalam 1000 lebih saja, tapi janganlah kita happy sangat. Kita kena siap siagalah. Baik cikgu. Soalan-soalan daripada saya sebenarnya dah habis. Okey. Sekarang kita lihat ada komen daripada sahabat kita di dalam laman web Facebook Cikgu, mungkin cikgu kot ke. Okey, saya sebutlah saudara Nur Azman Samsudin minta pandangan lah ahli panel komen tentang peranan TV pendidikan untuk PDPR. Okey, sebab akses pada TV lebih meluas. Mungkin ada Cikgu Azina dulu. Okey. Terima kasih kepada yang bertanya Cikgu Nur Azman mungkin ya. Memang saya sebenarnya bersetuju. Dengan cepatnya saya kata. Maknanya saya memang bersetuju dengan penggunaan dan juga peranan TV pendidikan sebagai salah satu medium PDPR. Kerana dia sebenarnya memberikan satu pilihan kepada ibu bapa, terutamanya yang tidak dapat mengakses dengan capaian internet. Sebab TV pendidikan ataupun didik TV ni memang merupakan satu inisiatif daripada KPM untuk membantu guru-guru. Terlebih lagi sebenarnya kepada murid-murid yang berada di pedalaman. Sebab kalau kata capaian guru untuk ke murid tu memang sangatlah terhadnya. Dan juga kepada murid-murid yang mungkin berada di luar bandar. Yang tidak mempunyai akses internet yang tinggi. Memang TV pendidikan sangat diperlukan dan berguna. Kerana cikgu-cikgu ataupun pengantar atau pengacaranya lah memang adalah merupakan guru yang berwibawa. Guru yang memang mempunyai pencapaian cemerlang. Dan mereka adalah guru yang telah dipilih oleh KPM untuk menyampaikan ilmu kepada semua murid di Malaysia dan mengikut dia mengikut level murid lah, maksudnya mencapai semuanya lah daripada yang rendah kepada tahap kebatnya.
Jadi ia adalah sangat bersesuaian. Dan saya sangat bersetuju dengan penggunaan TV pendidikan sebagai salah satu medium PDPR selain daripada apa yang sekolah telah sediakan. Begitu. Okey, baik. Terima kasih kepada Cikgu Azina. Okey, kalau Cikgu Lufti pula. Sedikit saja Doktor, TV pendidikan memang suatu yang inisiatif yang cukup bagus yang saya fikir harus diperkasakan Doktor. Kaedah ini adalah satu kaedah yang signifikan. Kenapa? Boleh kita katakan hampir setiap rumah lah ada TV berbanding setiap rumah ada laptop. Ya? Dan cuba dari sudut penambahbaikan, saya fikir ada baiknya juga jika kita semak balik di kandungan yang disampaikan tersebut. Saya rasa memang cukup cantik lah. Tapi ada juga isu yang berlaku pada awal TV pendidikan seperti kita katakan tadi, pengalaman. Pengalaman. Jadi insyaAllah ini satu dasar, satu keputusan inisiatif oleh KPM yang cukup baik dan perlu diteruskan. Terima kasih Doktor. Okey, baik. Terima kasih Cikgu Lufti. Okey, Cikgu Sairan. Sedikit saja daripada saya. Memang peranan TV tu betul ada kata apa Nur Azman. Cikgu Nur Azman kan. Azman Sazudin ataupun mungkin Cik Nur Azman lah ya. Sebabnya TV ni macam cikgu tadi cakap, semua orang ada TV. Bila ada TV, murid ataupun budak dia memang sentiasa tengok TV. Sekali-sekala kita tukar channel tu, apa salahnya supaya wujudnya suasana pembelajaran di rumah tu dengan TV sahaja. TV pun saya rasa satu medium yang sangat menarik untuk murid tengok. Sebab murid tengok TV ni berbanding dengan laptop kecil. Lebih besar. Lepas tu macam Cikgu Azina cakap, betul guru yang memberikan penyampaian tu adalah guru sendiri, bukan guru. Dia memang sebenarnya ialah guru daripada sekolah. Jadi dia lebih memahami apa konten yang perlu disampaikan kepada murid. Itu saja. Okey, baik. Terima kasih kepada Cikgu Sairan. Okey, kalau tak silap saya lah, zaman saya dulu bersekolah pun sudah ada TV pendidikan. Saya pun belajar juga melalui TV pendidikan. Itu salah satu alternatif lah. Okey, semua orang, betul lah, sekarang ni semua orang ada televisyen. Cuma orang kata canggih tak canggih lah, nipis tak nipis televisyen, tapi masing-masing ada. Saya ucapkan tahniah lah kepada Kementerian KPM yang telah mengambil satu usaha alternatif untuk membolehkan semua murid-murid dapat belajar. Dalam televisyen tersebut jadual pun telah diberi, jadi kita boleh belajar secara santai. Sebab kalau tak siap malam pun ada lagi. Okey, masih ada lagi malam kan. Jadi cikgu-cikgu pun boleh lihat, anak murid pun boleh lihat, ibu bapa pun boleh sama-sama belajar. Dan saya silap, mungkin ibu bapa pun boleh ambil peperiksaan sama-sama dengan anak. Sebab bila dah masing-masing dah pandai. Dah pandai menggunakan kan. Betul. Mungkin ada yang nak repeat UPSI ke ataupun nak repeat balik SPM. Mungkin dulu tak dapat A banyak kan. Okay, dengan adanya macam ni, apa kita punya kaedah-kaedah kita lakukan sekarang. Baik. Kita pergi kepada kesimpulan lah. Cikgu ya, tadi kita dah lama bincang tentang isu PDPR. Dalam 2 minit Cikgu Azina, boleh Cikgu simpulkan tentang PDPR? Silakan. Okey, terima kasih Doktor. Pada pendapat saya lah ya, PDPR ni adalah satu perkara yang memang baru kepada semua orang. Kepada guru, kepada masyarakat, kepada negara dan seluruh dunia sebabnya. Kerana sebenarnya PDPR ini berlaku di seluruh dunia. Pendidikan memang berlaku sekarang ni di rumah kerana pandemik COVID-19. Maka perkara ini adalah perkara baru, maka kita perlu bersama dan bekerjasama untuk menjayakan dia. Sebab kita tak tahu perkara yang akan datang, yang akan berlaku kemudian ni, walaupun kalau kata keluk COVID tu akan landai pada bulan Mei insya-Allah, dan kita doakan semoga semuanya adalah dalam keadaan yang selamat agar murid-murid kita dapat sentiasa berada dalam keadaan yang selamat. Walau bagaimanapun segala kemungkinan akan berlaku, maka persediaan perlu dilakukan. Kalau dulu kita dah bersedia, sekarang kita mesti lebih bersedia. Kerana apa? Mungkin PDPR akan berlaku lagi. Kita tidak tahu.
keadaan yang tidak dijangka. Jadi insya-Allah lah saya rasa kalau dengan kerjasama semua orang, PDPR ini memang boleh dilakukan dengan sebaik mungkin dengan kerjasama dan juga sokongan daripada semua pihak. Gitu saja. Terima kasih doktor. Okey, baik, terima kasih kepada Cikgu Hazina. Okey, Cikgu Lufti boleh buat kesimpulan sikit tempoh 2 minit. Silakan. Baik, sebagai kesimpulan atas perbincangan yang cukup menarik pada hari ini, jadi kita ambillah ini pada guru-guru, saya menyeru diri saya sendiri dan seluruh guru-guru ya di Malaysia ini agar kita di samping kita mengajar, kita juga terus belajar. Ya, kita cubalah saya yakin cikgu-cikgu kita semua sentiasa bersemangat sekiranya berlaku lagi PDPR ya, kita tidak minta tapi kita telah ada pengalaman dan kita bersedia, sentiasa bersedia insya-Allah. Kata-kata pujangga daripada Tony Robbins seorang motivator, if you can, you must. When you must, so you can. Jadi itu saja saya mengambil peluang. Terima kasih kepada Fakulti FPM, terima kasih UPSI, Universiti Pendidikan Nombor 1. Terima kasih juga Jabatan Pelajaran Negeri Perak. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kepada Cikgu Lufti. Okey, kata-kata terakhir kesimpulan yang boleh dilakukan oleh Cikgu Sairan, silakan. Pada saya sebenarnya PDPR ini memberi banyak pengajaran dan pengalaman kepada kita semua dan juga banyak ilmu baru yang dapat kita ambil daripada pengalaman PDPR ini sendiri. Bukan kepada kita guru sahaja, malah semua orang, semua orang, murid, ibu bapa dan semua orang, dan kita sebenarnya dan dalam keadaan sekarang ni kita pun masih ada yang proses adaptasi jadi kita perlu beri masa kepada semua orang untuk menerima suasana pembelajaran yang baru ini dan rasanya kalau selepas ini pun keadaan ini masih boleh diteruskan pada saya sebab dia membina keyakinan diri kepada murid sendiri dan juga cikgu-cikgu sendiri sebenarnya. InsyaAllah. Itu saja. Okey, terima kasih kepada Cikgu Sairan. Baik, pada petang ni jelah sedar tak sedar sekarang jam di tangan saya dah pukul 4 kalau jam saya lah. Okey, pukul 4 petang kita rancak bersembang. Mungkin rasanya tak puas. Okay, ada banyak lagi benda yang kita nak berkongsi, bincangkan, perkatakan, debatkan supaya orang di luar faham apa yang masuk PDPR, apa yang berlaku sekarang. Okey. Jadi pada petang ini dapatlah saya simpulkanlah sedikit sebanyak cikgu PDPR ni merupakan alternatif terbaiklah dalam kita untuk mengekang penularan pandemik COVID-19 Pada waktu sama menepati kehendak revolusi penasihat 4.0 di mana banyak cikgu dah menggunakan teknologi, murid gunakan teknologi. Dan yalah di situ kita nampaklah di mana satu kata masalah tu ada kemah dia. Di sini yang kita nampak secara tak langsung macam cikgu Sairan kata tadi bukanlah kelemahan tapi benda ni baru. Dan cikgu pun dah belajar benda yang lagi baru kan. Sebelum ni kita cuma tahu tapi tak melakukan. Sekarang kita dah buat. Google Meet kita buat. Telegram kita buat. WhatsApp pun kita buat. Okey. Jadi itulah secara tak langsung dengan PDPR ni murid-murid kita akan terus dapat ilmu walaupun tak banyak tapi kita usahalah. Dan cikgu dan ibu bapa di rumah pun apa yang boleh saya katakan pada petang ini sama-samalah membantu cikgu-cikgu kita yang ada di Malaysia ni, support, sokong, bantu yang mana boleh, bukannya menunding jari, mengeluh. Kalau mengeluh tak menyelesaikan masalah. Sama-samalah kita bantu dalam menjayakan. Itulah semua dalam tempoh pandemik ini kita tak dapat nak jangkakan sama ada PDPR ni akan jelas sekarang ni pelajar-pelajar pun dah kembali ke sekolah. Kita tak tahu adakah, kita doakanlah mungkin boleh terus ke sekolah. Isu pun kes pun semakin menurun. Seandainya kita minta simpang lah. Tapi seandainya berlaku, kita dah faham lah apa itu PDPR. Jadi sebelum saya mengundur diri, sebelum saya serah kembali kepada kita punya pengurusi majlis tadi, Dr. Kamar, saya Dr. Mazharul Hassan bin Muhammad Nafi sebagai moderator pada petang ini, memohon maaf lah sekiranya ada kekurangan, kelemahan sebab itulah sifat saya sendiri manusia yang serba kekurangan. Yang baiknya dari Allah.
So sama-samalah kita bantu guru-guru dalam menjayakan pendidikan di Malaysia. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Kembali kepada Dr. Kamal. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Mazharul Hasan Hanafi selaku moderator pada petang ini bagi sesi webinar. Alhamdulillah kita telah berkongsi dengan banyak perkara yang mana daripada 3 panel tadi saya dapat rumuskanlah bahawa PDPR ni memanglah satu perkara yang baru, tetapi kita telah pun melaluinya insya-Allah pada masa akan datang. Segala cabaran-cabaran utamanya di kalangan ibu bapa di rumah Saya suka tadi melihat bahawa sekolah di rumah tu guru ibu bapa sebagai guru kedua di rumah. Jadi sebenarnya sebagai ibu bapa kita kena faham dengan apa hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia yang mana dengan adanya PDPR ini dapat meneruskan kesinambungan pendidikan di kalangan anak-anak kita di rumah. Dan cabaran guru memanglah saya selutlah 3 panel ni pun menceritakan pengalaman mereka dalam PDPR yang mana banyak cabaran yang kita lihat perlu dilalui oleh guru-guru ini, dan mereka memang guru yang terbaik di kalangan yang terbaik. Ramai yang terbaik lagi, tapi ini adalah kalangan yang terbaik di bawah Jabatan Pendidikan Negeri Perak yang kita bawa bersama-sama untuk berkongsi pengalaman dan idea Dan kami di UPSI ini memang sentiasa terbuka pintu kita terbuka untuk sama-sama meningkatkan dan mendulang pendidikan di Malaysia. Dan akhirnya saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada moderator Dr. Mazharul dan semua panel yang terlibat dalam menjayakan webinar amalan terbaik pedagogi sekolah rendah, anjuran Center Pedagogi Center of Pedagogy Research and Innovation Universiti Pendidikan Strategis dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Perak. Jadi saya mewakili ahli jawatankuasa webinar pertama sekali ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada Jabatan Pendidikan Negeri Perak yang sama-sama memberikan kerjasama dengan memberi peluang kepada guru-guru di Negeri Perak ini untuk berkongsi pengalaman Begitu juga dengan pejabat pendidikan daerah yang terlibat besar yang ada juga hari ini hadir bersama-sama untuk memberi sokongan penuh kepada guru-guru mereka dan juga guru-guru yang terlibat daripada pagi tadi, daripada guru-guru prasekolah Negeri Perak dan juga petang ni guru-guru sekolah rendah. Seterusnya kepada ahli jawatankuasa Center of Pedagogy Political Research and Innovation UPSI daripada Fakulti Pembangunan Manusia, Jabatan Pendidikan Awal Kanak-kanak dan juga Jabatan Pengajian dan Pendidikan. Kepada ahli jawatankuasa teknikal yang terlibat bertungkul lumus dalam menjayakan webinar daripada pagi tadi hinggalah ke petang ini, kerana selepas ini kita akan lancarkan web Center of Pedagogical Research and Innovation oleh pemangku ataupun yang menjalankan fungsi net chancellor kita Profesor Dato' Muhammad Amin Bintang. InsyaAllah sebentar lagi kita mengharapkan kepada semualah tuan-tuan dan puan, terutamanya guru-guru yang menyaksikan webinar ini, sama-samalah kita sebentar lagi akan menyaksikan pelancaran web CPRI Untuk itu saya mewakili jawatankuasa mengucapkan ribuan terima kasih, dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi di webinar yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.